beberapa kekangan, jadi kita menganjurkannya secara maya. Jadi malam ni merupakan malam suntikan semangat kepada bakal calon-calon cemerlang SPM dan STAM SMA Pengangguran tahun 2021. Terima kasih atas penganjuran yang bermakna ini dan terima kasih atas Ustaz Rosman Nizam Rosdi atas kesediaan Tuan menerima jemputan pihak kami dan dengan kekuatan yang kami ada, insya-Allah Ustaz akan menyuntik semangat yang lebih kuat, lebih jitu ke arah perubahan yang lebih bermakna kepada anak-anak pelajar calon-calon cemerlang SPM dan STAM 2021. Untuk mengetahui Ustaz, anak pelajar ni memang sentiasa bersedialah, begitu bersemangat memandangkan SPM akan berlangsung tak lama lagi. Sebenarnya sudah berlangsung dengan diadakan ujian lisan pada bulan November itu hari. Kemudian peperiksaan percubaan bulan 1 ni ada ujian lisan SPM, bulan 2 ada ujian lisan dan seterusnya ujian bertulis akan berlangsung pada bulan Mac nanti, tak lama dah. Dan juga hanya harapan supaya bila kamu mendapat suntikan semangat pada malam ini, kamu akan, anak pelajar kita akan sentiasa bermotivasi, sentiasa dalam keadaan bersiap siaga untuk menghadapi peperiksaan seolahnya peperiksaan akan berlangsung minggu hadapan sahaja. Jadi ingat satu pantun, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Cabaran untuk calon SPM ni memang hebat Ustaz. Okay, mereka ni masa tingkatan 4 pun dah PDPR. Kemudian disambung bersemuka hanya beberapa bulan saja. Kemudian bersambung tingkatan 5, bersemuka beberapa bulan saja, sambung PDPR dan sebagainya. Tapi insya-Allah dengan suntikan semangat yang Ustaz bagi ini akan sentiasa mendorong motivasi yang lebih kuat kepada anak-anak pelajar kita. InsyaAllah kita akan susun lagi program pada masa-masa akan datang atas permintaan ibu bapa, waris dan sebagainya dan juga anak pelajar sendiri. InsyaAllah kita akan susun program-program untuk kecemerlangan dari semasa ke semasa. Termasuklah program yang telah kita rancang pada malam ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Rosman Nizam Rosdi atas kesudian Tuan untuk bersama dengan anak-anak pelajar pada malam ini. Dan kalau anak pelajar ada soalan, sila bertanya. Kalau ada kemuskilan, sila bertanya. Kalau ada masalah, boleh PM tepi kot Ustaz. Kan? Okey. Jadi semoga program ini akan memberi impak yang cukup tinggi kepada kejayaan yang akan bakal dilakarkan oleh anak-anak pelajar calon cemerlang SMA PG tahun 2021. Dengan ini saya sudahi ucapan saya pada malam ini dengan wabillahi taufik atas kehadiran semua. Kehadiran semua melambangkan komitmen yang cemerlang untuk SPM dan STAM 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ucapan syarat kata-kata berharga khususnya buat kalian semua calon cemerlang SPM dan STAM yang bakal menjadi pewaris kepimpinan negara. Majlis merakamkan jutaan terima kasih. Pejam celik kita sudah berada di bulan Disember 2021. Ini bermakna kita hanya berbaki lebih kurang 1 bulan lebih sahaja sebelum SPM dan STAM sebenar bakal tiba. Dalam suasana pandemik COVID-19 sudah tentu ada beberapa kekangan yang dihadapi oleh pihak guru, sekolah, ibu bapa dan sudah pasti juga di kalangan murid calon SPM dan STAM sendiri. Itu adalah lumrah yang terpaksa dihadapi dalam suasana norma baru di saat negara diuji dengan wabak COVID-19. Oleh itu, suka atau tidak, kita mesti bersama-sama mengharungi semua perubahan ini dalam mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum peperiksaan SPM dan STAM menjelang. Umpama satu peperangan, kita wajib mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu pertahanan diri, senjata yang hebat, kelengkapan peralatan, emosi, rohani dan jasmani untuk memastikan kita memenangi peperangan itu. Begitulah kalian untuk menghadapi peperiksaan SPM dan STAM. Oleh itu, sekolah berasa bertuah kerana dapat menjemput Al-Fadhil Ustaz Rosman Nizam Rosdi bersama-sama dengan kita pada malam ini sebagai salah satu dari persiapan penting diri kita semua, khususnya
calon SPM dan STAM 2021. Pepatah Melayu ada mengatakan tak kenal maka tak cinta. Sebelum menyerahkan baton majlis kepada penceramah kita pada hari ini, eloklah saya memperkenalkan insan penceramah hebat kita pada malam ini serba sedikit. Untuk makluman semua, beliau Ustaz Rosman Nizam bin Rosdi ataupun dikenali sebagai RR, Ustaz RR, perunding dan fasilitator pembelajaran Ultimate Success Consultancy, merupakan juga panel penceramah segmen motivasi pagi ikim.fm dan segmen Jom Dengar Sat Kedah FM. Beliau juga merupakan panel penceramah Yadim Kedah dan Pulau Pinang. Berpengalaman lebih 10 tahun mengendalikan pelbagai program pelajar di peringkat IPT, SBP, MRSM, SMKA, SMA dan juga SMK. Insan hebat ini adalah Ustaz Rosman Nizam bin Rosdi. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memberikan ceramah. Dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, Kau jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat kasih sayang-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan Kau pisahkanlah kami selepas ini dengan perpisahan yang terpelihara daripada dosa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Cikgu Sayuti yang selalu kita berhubung. Dan saya ingat ini adalah jemputan kali ketiga. Kali ketiga maksudnya Cikgu Sayuti nak jemput saya bersama dengan anak-anak pelajar di SMA Gurun, Pekan Gurun. Tetapi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah, khususnya yang melibatkan keadaan kita sekarang ni, COVID-19, membataskan kita. Dan alhamdulillah malam ni saya dapat bertemu dengan anak-anak semua, dan yang saya hormati, yang berbahagia Tuan Pengetua Ustaz Muhammad Nur Azam, khususnya guru-guru penolong kanan, guru-guru cemerlang, guru-guru Sekolah Menengah Agama Pekan Gurun, khususnya calon-calon cemerlang SPM dan STAM 2021. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan urusan kita insya-Allah. Baik, saya sekarang ni sedang berusaha nak share saya punya slide. Okey, jadi dia makan masa sikit. Biasalah benda-benda teknikal ni. Walau bagaimanapun, alhamdulillah saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Sekolah Menengah Agama Pekan Gurun kerana sudi memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi dengan anak-anak yang bagi saya anak-anak lah, sebabnya ialah saya pun tahun ni ada anak yang akan ambil periksa. Periksanya pun SPM. Jadi ayah muda lagi. Ayah ni mereka selalu tertukar dengan PURIS. Selalu mereka tertukar dengan PURIS. Nah, jadi macam biasalah. Nah, saya selalu confident lebih. Nah, PURIS ni dia handsome sikit daripada saya. Nah, saya handsome banyak daripada PURIS. Baik, alhamdulillah. Jadi macam itulah anak-anak semua. InsyaAllah pada malam ni saya nak bercakap salah satu daripada modul di dalam program saya, yang mana modul ni nama program dia Symposium Result Wow.
Simposium Result Wow. Sebelum COVID-19, sebelum COVID-19, saya dah berkongsi, saya dijemput berkongsi dengan pelajar-pelajar peperiksaan di sekolah menengah imtiaz. Imtiaz Kuala Terengganu, imtiaz Dungun, imtiaz Kuala Nerus dan sebagainya tentang modul ni. Jadi alhamdulillah malam ni saya mencadangkan kepada Cikgu Sayuti untuk berkongsi dengan anak-anak salah satu topik, salah satu modul di bawah Simposium Result Wow. Simposium Result Wow ni simple je. Kenapa namanya Result Wow? Iaitu kita nak dapat keputusan yang lebih baik daripada sebelum ni. Kita nak dapat keputusan yang boleh membanggakan keluarga kita. Kita nak dapat keputusan yang boleh dalam arti kata kita puas hati. Dan anak-anak jangan risau, sama ada SPM ataupun STAM, fokus kita ialah mencapai keputusan yang terbaik. Nak mencapai keputusan yang terbaik. Jadi insya-Allah pada malam ni apa yang saya nak share dengan anak-anak adalah salah satu part ataupun salah satu topik yang mana saya kongsikan dengan ramai pelajar cemerlang, dan modul ini digubal sejak tahun 2012. Yang mana saya direzekikan bertemu dengan pelajar-pelajar cemerlang di peringkat Malaysia, dan saya suka bertanya, antara perangai saya bila saya jumpa pelajar-pelajar cemerlang ni, saya suka tanya apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat, cara mereka study, cara mereka tidur, apa yang mereka makan, semua benda tanya. Jadi ada pelajar yang cemerlang peringkat Malaysia, ada cemerlang yang peringkat negeri, daerah. Jadi bila jumpa pelajar-pelajar MRSM ataupun SBP ataupun sekolah menengah agama yang cemerlang. Jadi saya kumpulkan benda tu, saya modulkan, dan nama program tu Simposium Result Wow. 3 hari 2 malam, 3 hari tanpa malam, 2 hari dan sebagainya. Malam ni dalam ruang waktu yang ada untuk anak-anak, anak-anak cemerlang, untuk anak-anak calon-calon peperiksaan SPM dan STAM bagi 2021, insya-Allah. Simple saja, iaitu pasak kepada kecemerlangan kita dalam hidup kita, khususnya dalam pelajaran kita. Telah pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarhu, yang mana kita kalau orang Melayu panggil surah Alam Nashrah. Surah Alam Nashrah. Surah Asy-Syarhu dengan Insyirah ni kadang-kadang tak tahu. Tak payah kata yang Al-Insyirah, kadang-kadang surah Al-Ikhlas pun tak tahu. Yang dia tahu Qul Hu dia tahu, Ikhlas dia tak berapa nak tahu. Baik, jadi alhamdulillah saya ingin berkongsi dengan anak-anak, dan permulaan seperti mana yang diperkenalkan oleh cikgu tadi. Cikgu tadi saya dalam FB, Cikgu Sayuti dia rakan FB saya. Jadi tu yang dia panggil Ustaz RR. Atau RR RR tu orang kata bahasa FB, FB, membahasakan diri dalam FB. Tapi dalam program saya lebih suka guna panggilan Acik. Acik ni kalau pi mana-mana orang panggil Acik. Sama ada cikgu panggil Acik ataupun pelajar yang panggil Acik, maka Acik boleh tahulah kata benda tu adalah mai daripada sekolah, ataupun Acik pernah pergi share program dekat sekolah. Baik, sebelum tu Acik nak tanya, slide Acik boleh nampak tak? Cikgu Sayuti boleh nampak slide tak? Tak nampak. Tak boleh nampak dia. Tak nampak Tadi dia keluar tak tadi? Dia keluar asal. Tadi ada. Tadi ada ni dia tak ada pula. Lain macam ni untuk sekolah agama guru ni dia sebab apa? Dia sebab dia tahu pelajar-pelajar sekolah agama guru ni semua hebat-hebat. Jadi dia bagi ujian tu lebih sikit lah. Betul tak? Dia bagi ujian tu lebih sikit. Baik. Betul, dia keluar asal tadi Ni dia keluar asal. Okey, baik. Ni try tengok kod. Kalau dekat Acik ni dia keluar. Tu dia. Baik. Jadi, alhamdulillah, seperti mana yang cikgu sebut tadi, itulah sebab sikit latar belakang Acik. Acik muda lagi lah. Sebelum 40. Rasanya Cikgu Sayuti, sini Acik sikit lah. Kan muda pada Acik. Tengok Cikgu Sayuti nampak macam muda lagi ni.
Baik, alhamdulillah. Acik ada 5 orang cahaya mata, yang sulung dah 18, yang nombor 2 SPM, nombor 3 15, ketiga tinggal di Maktab Mahmud. Jadi acik tahulah serba sikit perangai pelajar sekolah agama. Anak sekolah agama kita tahulah, dan acik pun dulu sekolah agama. Jadi bila sekolah agama ni kita tahulah. Nah, dia kalau main periksa dia suka nak pegang formula ajib amma yakti, jawab apa yang reti. Dia main ajib amma yakti, jawab apa yang reti. Kalau yang tak reti tak payah jawab. Nah, lepas tu sekali dia mulalah. Nah, kalau dengan ustazah yang dia kenal, dia baik tu, mulalah ayat bawah sekali nak minta supaya belah kasihan lah, nah, tak hafal lah, yang ni usuluddin syariah kan. Yang tu cerita periksa sekolah. Yang kita nak cerita ni periksa besar, periksa SPM, kita nak cerita periksa STAM, kita nak cerita peperiksaan besar. Bila melibatkan peperiksaan besar, kita kena buat persediaan tak macam orang kata waktu periksa peringkat sekolah pun kena bersedia, tapi nak menghadapi peperiksaan besar yang ada kaitan dari sudut perancangan kehidupan kita kat dunia ni, maka kita kena buat persiapan sebaiknya lah dan persediaan sebaiknya. Maka ada yang kata, ada yang datang jumpa Acik, dia kata, Acik sempat lagi tak Acik? Anak Acik, Acik tadi 7:30 malam baru je sampai daripada Al-Ustaz. Allah dengan jamnya kali ni kenduri banyak. Sebab apa? Sebab ada program keluarga bersama dengan anak-anak sebagainya. Jadi bila sembang dengan anak ni kita, tapi anak Acik ni dia relax dia pegang ajib amma yakti, jawab apa yang reti. Itu payah juga anak motivator pun jadi kita terpaksa ni, kita kena sembang dengan dia, kena tanya dia sebagainya. Sebab SPM dan STAM, anak-anak semua ada kaitan. Ada kaitan dengan perancangan kehidupan dan perancangan masa depan kita di dunia. Di dunia ni. Jadi, itu yang penting. Yang penting. Jangan nampak kata, contoh ada pelajar SPM kata apa? Saya tak mau pulun sangat Cik. Saya nak target STAM, saya tak mau pulun SPM. Simple lah. Kalau main cakap dekat Acik benda tu, kalau SPM pun dia jenis tak mau pulun, main STAM nanti pun jenis tak pulun. Nah, yang tu je. Tak payahlah, tak payah sembang kemah. Nah, orang Kedah kata tak payah sembang kemah. Kata, saya tak mau tumpu ni SPM. SPM ni benda akademik ni saya tak berapa minat. Saya nak tumpu STAM lah. Saya yakin STAM saya boleh skor. Acik dah lebih 10 tahun bergelumang dengan pelajar-pelajar yang seluruh Malaysia. Bukan kata di negeri Kedah je. Macam-macam negeri dah sampai dah. Simple lah bagi Acik. Bagi pelajar yang dia boleh cakap macam tu, dalam STAM pun keputusan dia tak tahu mana, boleh jadi dia akan berlaku juga nanti rosip dan sebagainya, sebab orang yang bercakap macam tu dia sedang menghantar satu mesej berkaitan dengan sikap dia. Berkaitan dengan sikap dia. Jadi bila Acik cakap macam tu, ada seorang facilitator Acik, ada seorang facilitator Acik, dia bagi tahu Acik, dia kata dia duduk di Mesir, waktu tu dia balik cuti. Dia kata, tapi Acik, saya tak dapat cemerlang pun. Memang saya cemerlang STAM, tapi SPM saya tak dapat cemerlang. Macam mana Acik yakin kata kalau orang yang STAM cemerlang, SPM pun cemerlang? Acik tanya pada dia, SPM dapat berapa? SPM dapat berapa? Dia kata, saya SPM tak banyak Acik, 5A kira kemas 5A kira kemas. Cemerlang maksud Acik, bukan mesti straight A. Tapi cemerlang iaitu kalau main periksa SPM, dia pulun SPM. Yang periksa STAM, dia pulun STAM. Mainlah periksa apa pun, dia jenis orang yang pulun. Tapi kalau dalam SPM, dia kata, alah saya nak buat lebih kurang yang ni, nak jawab takat lulus saja. Bila P dia nak ambil STAM contohnya, maka dia pun akan berlebih kurang dengan peperiksaan waktu tu. Waktu tu mula dia kata, tak mau target sangat STAM, ingat cadang nak sambung. Dia akan terus beralasan dan beralasan. Maka anak-anak, sebenarnya peperiksaan ini menggambarkan sikap. Contoh, Acik pernah pergi sebuah sekolah agama. Pernah pergi sebuah sekolah agama di Kedah. Sebab itu Acik adalah panel penceramah di bawah Jabatan Zakat Negeri Kedah. Jabatan Zakat Negeri Kedah hantar Acik pergi ceramah seluruh sekolah-sekolah agama rakyat. Sekolah agama rakyat lah. Acik rasa sekolah menengah agama Gurun waktu tu hantar wakil pergi program yang 3 hari. Yang ceramah tu dipilih sekolah agama rakyat saja. Jadi ada sebuah sekolah agama rakyat ni, ada pelajar dia main. Nah, bila pelajar dia main, jumpa ada seorang pelajar dia main, dia kata macam ni kat Acik. Dia kata, Acik, saya tahu apa yang Acik cakap ni semua betul.
suruh pulun belajar, suruh untuk persediaan dan sebagainya. Tapi Acik, saya pegang konsep lah, bila kita nak pi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala nanti di alam barzah ke apa sebagainya, Allah nak tengok dari sudut solat kita. Dia main huraian, cakap-cakap Tok Wali ni habis Dia kata Allah nak tengok solat kita, ibadat kita apa sebagainya. Bukan Allah nak tanya keputusan peperiksaan kita berapa. Yang ni itulah cabarannya. Dia main cakap macam tu. Jadi Acik kata macam ni. Acik kata simple je. Acik kata betul Allah tak tanya berapa keputusan periksa yang kita dapat. Tetapi apa yang kita dapat dalam keputusan peperiksaan, itulah sikap kita terhadap ilmu. Itulah sikap kita terhadap ilmu. Tak payah sembanglah kata kita ni orang yang bagus ibadat itu ini. Kalau sekiranya kita dapat keputusan biasa-biasa ataupun kita tak bersungguh, maksudnya itulah sikap kita terhadap ilmu kita. Sikap kita terhadap memuliakan ilmu. Sebab apa? Orang yang membezakan, yang mengasingkan, ini pelajaran akademik, ini pelajaran agama. Sebenarnya itulah sekularisme. Itulah sekular. Sedangkan kita orang Islam dianjurkan. Tak ada pun Nabi suruh belajar bab ilmu agama saja. Ilmu dunia tak payah, akademik tak payah. Nabi anjurkan belajarlah ilmu apa pun. Jadi anak-anak, ini benda pertama yang Cik nak sampaikan. Okey, sebab apa? Anak-anak, SPM dengan STAM ada kaitan dengan pengurusan perancangan kehidupan kita masa depan. Walaupun Acik tak kata orang yang dapat cemerlang ke, tak dapat cemerlang ke dalam SPM ke, STAM ke, nanti dia tak ada kerja ke, itu bukan soal ni, tapi kita punya perancangan. Paling tak ada, Acik selalu cakap macam ni bagi anak-anak Acik yang perempuan. Anak-anak Acik yang perempuan satu masa nanti akan berkahwin apa sebagainya. Begitu juga anak-anak Acik yang lelaki akan berkahwin. Maka bila berkahwin ni, paling tidak kita nanti katalah dah ada anak sendiri. Mestilah anak nak tanya, ayah dulu macam mana ayah belajar? Ayah ni pi sekolah menengah agama gurun, pi sebut nama ayah. Pi sebut nama ayah. Tengok sebut cikgu pi anak pi masuk sekolah agama gurun. Anak masuk sekolah agama gurun waktu tu. Contoh. Tengok ni anak siapa? Anak Sulaiman Akhlaqan. Ayah hang dulu kemas. Ayah hang dulu mengaji. Allahu Akbar. Nampak anak pun rasa, lain macam ni. Nampak bersungguh. Ayah hang ni bersungguh ni belajar. Acik dah lalui benda tu. Anak-anak Acik duduk Maktab Mahmud. Jumpa dengan kawan-kawan yang mengajar Maktab Mahmud. Yang guru-guru di Maktab Mahmud. Allahu Akbar. Jadi, benda tu bukan soal kita besar nanti masa depan kita nak kerja apa. Bukan soal itu. Soal kita nak membina. Kita nak menggalas amanah Allah sebagai khalifah di atas muka bumi ini, dan antara tugasan khalifah anak-anak adalah bab menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu, peperiksaan adalah sebagai suatu terjemahan kepada kesungguhan dia terhadap ilmu. Itu yang pertama. Baik. Itu sebagai mukadimah. Okey. Jadi, Acik nak mulakan benda ni. Terima kasih kerana memilih untuk bersama Acik dalam slot ni. Sekaligus membuktikan anda mempunyai tekad hendak mencapai keputusan peperiksaan yang lebih baik daripada sebelum ni. Maksudnya, walaupun program ni, kalau anak-anak tak mau masuk contohnya, anak-anak boleh bagi macam-macam alasan dekat Cikgu Sayuti. Cikgu tak boleh cikgu, saya line internet cikgu, Allah tak ada Allah cikgu, saya kena panjat pokok getah cikgu. Dia boleh bagi macam-macam alasan. Tapi Acik yakin, anak-anak yang bersama dengan Acik malam ni, yang pertama telah menterjemahkan ini adalah akhlak anak-anak. Walaupun program maya, walaupun program yang bersiaran daripada merata-rata, tapi anak-anak tunjuk komitmen. Ini dah menunjukkan akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus. Yang kedua, orang yang dia nak capai suatu pencapaian yang bagus dalam hidup dia, dia akan bertindak. Walaupun masuk sesi ni bukan lagi tiket untuk dapat cemerlang SPM STAM, tapi dia telah menunjukkan sikap yang bagus. Sikap yang bagus sebagai permulaan bagi orang yang berjaya. Itu sebab sikap ni tak boleh melalui mulut saja. Ada orang kata, saya ni jenis rajin, saya ni jenis sabar. Tak. Hidup dia, perilaku dia, akhlak dia, perbuatan dia, tingkah laku dia, itulah yang menggambarkan sikap dia. Betulkah dia rajin? Betulkah dia sabar? Betulkah dia bersungguh-sungguh? Jadi dia bukan boleh cakap saja. Dia bukan boleh cakap sembang kemas saja. Dia mesti diterjemahkan. Jadi bila anak-anak masuk dalam sesi ni, anak-anak semua telah membuktikan bahawa anak-anak ada usaha. Nak dengarlah
Mana nak tahu penceramah tu nak cakap apa, jomlah kita masuk dengar. Dan boleh jadi ada dapat 1-2 tip sebagainya. Anak-anak, bagi mereka yang dengar sambil duk baring ke, contoh nak dengar sambil duk santai-santai sambil duk makan nasi kandak ke apa, makan cepat-cepat, duduk elok, sebab yang Acik nak bagi tip ni dah alhamdulillah asbab orang kata didikan guru-guru dan sedikit Acik masuk sikit tip telah membantu ramai orang pelajar-pelajar yang cemerlang dalam keputusan peperiksaan SPM ataupun STAM, dan sekali Acik tunjuk serba sikit ataupun Acik tunjuk testimoni sikit yang mana ada pelajar yang dia buat sungguh apa yang Acik suruh. Jadi anak-anak yang contoh duk tengah buat apa ni, perkara pertama yang Acik nak, sebab ni majlis ilmu ni, kita kena jaga adab kita. Jangan dengar sesi ni sambil-sambil. Jangan dengar sambil-sambil. Cari masa, cari ruang, cari tempat duduk, ada buku, ada catatan, buku catatan, ada pen, share tentang apa yang Acik nak beri. Okey, walaupun Acik tahulah ada yang satgi adik duk main kacau, satgi adik panjat tengah belakang. Satgi ada yang duk dengar sambil-sambil duk menyembang. Baik, Acik mohon anak-anak yang nak capai keputusan yang bagus dalam SPM dan STAM, terjemahkan sikap anda dalam sesi ini. Walaupun anda tak buka kamera, Acik tak kisah. Tapi anda kena buktikan, jaga adab majlis ilmu. Kena ada buku, kena ada pen, kena ada dalam keadaan anda bersedia untuk belajar. Sebab dulu Acik belajar dengan guru-guru, dengan cikgu-cikgu, dengan ustaz-ustazah. Antara perkara yang paling penting adalah keberkatan ilmu. Apa dia keberkatan ilmu? Yang pertama, kita boleh amal. Bila boleh amal ilmu, kita dapat keberkatan ilmu. Yang kedua, kita menjadi lebih baik dengan ilmu yang kita dapat. Yang tu dipanggil manfaat ilmu. Maka antara benda yang paling penting adalah kaedah kita nak belajar ilmu. Nak belajar ilmu. Jangan sambil-sambil. Bila sambil-sambil, dia menampakkan hanya sekadar menyertai sesi. Tiba-tiba lagi kata, aku dah buat dah apa Acik suruh tu, tapi tak boleh. Acik bukan soal buat menjadi. Bagi Acik, jaga daripada awal kaedah belajar. Macam tu juga dalam kelas. Dan kadang-kadang anak-anak kata, ada yang berjumpa Acik, saya ni tak berapa pandai lah Acik subjek ni. Saya memang tak pandai subjek maths. Ada yang kata, Acik, saya ni sejak daripada dalam perut mak ditakdirkan keluar memang tak pandai bahasa Inggeris. Apa yang Acik akan buat? Acik akan tanya, macam mana keadaan dia waktu cikgu mengajar subjek bahasa Inggeris. Ada sekali dia kata, Allah cikgu. Biasanya kadang-kadang menjadi lumrah pelajar ni, subjek yang dia tak minat, subjek yang dia dapat markah rendah, subjek yang dia rasa dia tak boleh skor. Kalau mai giliran cikgu tu nak mengajar, dia siap berdoa lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah cikgu ni ada meeting, ya Allah. Sebab apa? Kerja sekolah tak buat. Kerja sekolah tak buat. Satgi yang mu tak buat, yang ni tak buat. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah cikgu ni ada meeting. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah cikgu ni sibuk. Ya Allah dia. Tiba-tiba cikgu tu mai. Dia kata, Allah tak makbul doa ni. Cikgu masuk. Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam. Ni cikgu nak beritahu kamu. Cikgu tak boleh masuk. Cikgu ada urusan. Jadi kamu buatlah kerja kamu sendiri ya. Yang doa tadi. Subhanallah ya Allah. Engkau maha pengasih penyayang. Terima kasih ya Allah. Kerana memakbulkan doa hamba-Mu yang serba hina. Macam-macam. Kalau ada terdetik macam tu, bila main subjek yang kita tak boleh skor, subjek yang kita tak faham, subjek yang kita rasa kita tak kuasai, dengan cara kita berdoa, cikgu jangan bagi masuk, maka sebenarnya padanlah kita tak skor. Memang padanlah kita tak boleh skor. Sebab apa? Kita punya kemahuan, adab kita dengan cikgu. Walaupun cikgu tu tak tahu pun, kita berdoa. Adab kita terhadap ilmu tu dah menampakkan kita tak berminat. Bila tak berminat kepada ilmu tu, maka ilmu tu pun tak berminat dengan kita. Acik ada seorang sahabat, mungkin Cikgu Sayuti pun kenal lah, kami dulu batch kami ni cerita dia. Ada seorang, nama dia sekarang ni dia pensyarah Universiti Malaya. Nama Dr. Ashraf Ishraqi. Antara pelajar Maktab Mahmud yang cemerlang. Dia ni waktu Acik jumpa dia tingkatan 4. Tingkatan 4 anak-anak. Tingkatan 4 standard kita umur 16 tahun. 16 tahun. Tapi dia main Maktab Mahmud, dia bukan daripada tingkatan 1 Maktab Mahmud, dia masuk tingkatan 4. Main Maktab Mahmud tingkatan 4 umur 14 tahun. Uish. Biar betul ni umur 14 tahun ni. Maksudnya dia ambil PMR, waktu tu PMR bukan PT3. Dia ambil PMR umur tingkatan 1. Dia dapat straight A. Dia dapat tawaran ke Kisas, dia tak mau, dia masuk Maktab Mahmud.
Jadi tanya pada dia, kata Ashraf, apa yang hantar macam mana, hantar silap ke macam mana ni, main menjadi umur 14 baru main masuk ke tempat ni. Dia tak silap sebab waktu sekolah menengah dulu, sekolah rendah, dia langkau kelas 2 kali. Oi, jenis langkau kelas ni. Jenis langkau kelas baik satu. Yang kedua, kisah dia lagi. Dalam tempoh 6 ke 7 tahun, dia ada 2 degree. 1 degree Mesir, 1 degree Madinah. Dia ada 2 degree. Balik ke Malaysia, nak sambung master, ditolak oleh Universiti Malaya kerana boleh upgrade sambung PhD terus. Oh, memang padu lah. Baik, antara benda yang dia sebab bila Acik jumpa sahabat-sahabat, Acik tak tahu mana anak-anak semua. Biasalah orang kata Alhamdulillah Allah rezekikan dengan boleh sambung universiti macam biasa. Tapi bila jumpa pelajar-pelajar ataupun sahabat-sahabat yang hebat ni, atau bahasa orang kata sahabat yang padu ni, Acik suka tanya apa tip-tip yang boleh Acik dapat daripada mereka dan share dengan pelajar-pelajar yang Acik jumpa. Nah, ni malam ni Acik jumpa dengan anak-anak walaupun secara maya. Dengar apa yang Dr. Ashraf sebut. Dr. Ashraf ni antara menjadi satu benda yang kami respect, dia susah nak tidur dalam kelas. Oh, yang ni tak lepas cik. Kami ke pantang cikgu keluar bismillahumma ahya wa amut. Lepas tu siap doa ni, ya Allah bagilah cikgu tu lambat masuk. Bukan dia tak mau cikgu ada meeting. Yang ni bagi lambat masuk sikit, abuan dia nak tidur. Nah, abuan dia nak tidur. Kami tengok ni Dr. Ashraf ni memang Acik sahabat dia. Nah, sampai mak dia pun Acik panggil mak dia panggil Umi, ayah dia panggil Abi. Jadi rapat ni, adik Acik yang bongsu pun waktu dia main rumah Acik, mak Acik tiba-tiba sakit nak bersalin. Nama dia Ashraf Ishraqi. Acik ambil nama Ishraqi tu letak, bagi cadang kat mak, letak dekat nama adik. Sebab rapat sungguh dengan dia ni. Antara bila Acik tanya dia waktu belajar kat Maktab Mahmud tu, kat universiti tak tahu dah lah. Tak tahu dah macam mana cara dia belajar. Tapi tengok kat Maktab Mahmud, dia ni payah nak tidur dalam kelas. Walaupun dia ni sama tidak sama kita lah, masa tidak sama aja. Tapi dia payah kalau, tak payah kata lah, pelajar sekolah agama ni memang bukanlah sekolah agama gurun. Tapi mana-mana sekolah agama ni bila sebut tidur dalam kelas ni, Allah, siap melawak lagi. Kata, Acik semalam kami bertahajud. Kata, ya ke, hampa tahajud ke, hampa terkejut. Jadi, biasalah dia pelajar sekolah agama, dia melawak macam tu lah. Melawak Qiyamul Lail, melawak Wali Allah, macam tu lah. Baik, anak-anak, jadi dia kata apa? Oh, yang ni memang ayat dia ni memang sentap lah. Dia kata, kelas tu tempat cikgu bagi ilmu. Cikgu mengajak kita. Bila kita tidur dalam kelas, maksudnya seolah kita tak minat pada ilmu. Dia kata kita tak akan dapat keberkatan ilmu. Kadang kalau kita tengok ada kawan kita, dia belajar biasa je. Baca buku silap, tiba-tiba skor. Bagi Dr. Ashraf, itulah orang yang dapat keberkatan ilmu. Jadi kita rasa, jadi kita ni kadang-kadang lepas baca, tinggal tak kebuih buku je. Kalau tidak nak kebuih buku ni, tengok geng-geng SPM STAM ni tunggu lah. Elok-elok nak periksa dah final nanti bulan 2, bulan 3, pakat-pakat kebuih lah. Last dah tu, orang kata ikhtiar lah kebuih. Kita tinggal tak kebuih lah. Tengok Dr. Ashraf duduk satu rumah. Kami dulu ada rumah badan dakwah di Maktab Mahmud. Duduk satu bilik dengan Acik. Relax lah, baca buku silap. Lepas tu pukul 11 malam, 11.30 dia tidur lah. Yang kita ni baca hafal, sekali dia tengok silap, tidur silap. Tapi skor. Apa yang Dr. Ashraf pegang, jangan tidur dalam kelas. Sebab apa? Dia kata, di situ tempat memberi ilmu. Keberkatan, barakah daripada Allah turun mencurah-curah. Dan antara keberkatan, ni ambil, siapa ambil? Antara keberkatan, orang yang dapat keberkatan ilmu, ialah dia faham apa yang dia belajar. Itu sebab kadang ni, bukan kita tak boleh, tapi sebab kita tak faham apa yang kita belajar. Dah tak faham. Cikgu tanya, faham tak? Ambil langkah apa? Faham cikgu. Yang tu last kali apa? Dan satu lagi, ada kawan kita dalam kelas waktu cikgu mengajar, angguk. Cikgu selalu tertipu dengan pelajar macam ni. Pelajar macam ni sebenarnya, dia tak faham pun. Kawan sebelah tanya, weh, angguk-angguk sekali hang ajar aku. Dah aku sebenarnya, aku pun tak faham. Yang duk angguk tadi tu. Pasal apa yang angguk sakan sangat? Dah aku angguk. Maksudnya cikgu ingat aku faham. Jadi cikgu taklah tanya soalan kat aku. Cikgu tanyalah kat hang. Ada pelajar duk angguk dalam kelas. Mai keluar keputusan, cikgu heran. Pasal apa markah rendah? Dalam kelas dia bagi tumpuan. Dia bagi tumpuan. Tapi anak-anak dia apa? Dia ada sorang-sorang ni, dia hilang poin, dia buat hilang poin ni. Lepas tu anak-anak dia tak faham sebenarnya. Jadi Dr. Ashraf punya kunci untuk kita skor, kita menguasai subjek, syarat dia kita kena faham.
Dan untuk orang yang faham ini, tak semua dapat. Iaitu orang yang jaga. Dalam kelas dia usaha tak tidur. Kalau tidur pun paling-paling tak ada lah bukan waktu cikgu. Ni kadang-kadang cikgu duk mengajar siap duk menguap lagi. Hua. Menampakkan memang tak minat ilmu tu. Memang tak minat subjek tu. Anak-anak kalau macam tu macam mana kita nak skor? Bukan sebab kita dilahirkan tak pandai. Bukan disebabkan keluarga kita miskin menyebabkan kita tak pandai. Kadang kita tengok diri kita terhadap ilmu tu macam mana. Terhadap subjek tu macam mana. Cuba kita tengok subjek yang kita skor. Macam mana sikap kita terhadap subjek yang kita skor. Kalau kerja sekolah ada, yang tu lah kerja sekolah mula-mula kita akan siapkan. Betul tak? Subjek yang kita skor. Subjek yang kita skor ni, yang tu subjek yang kita selalu study. Lepas study. Subjek yang kita dapat markah paling rendah, yang tu lah subjek yang kita paling malas nak study. Sebab apa? Subjek tu kita tak skor. Kita rasa susah. Hakikatnya, sebenarnya kita tak faham saja. Baik, jadi anak-anak, dalam sesi ni, insyaAllah Acik bagi secara asas lah. Nanti mungkin bila dah reda sikit COVID, mungkin Acik boleh sembang dengan cikgu. Acik modul-modul ni banyak. Kita ada sistem belajarnya dan macam-macam. Cuma malam ni, anak-anak tengok apa poin yang Acik nak sampaikan. Anak-anak perlu fokus sepanjang slot. Kalau ada tadi macam seperti mana disebut Tuan Pengetua, kalau ada benda tak faham, kalau tak sempat Acik jawab, nanti boleh direct message pada Acik. Kemudian yang paling penting sekali, bertindak. Dan orang yang berjaya, dia tak cakap dengan mulut saja. Dia akan bertindak. Orang yang hebat, orang yang berjaya dalam pelajaran, dia bukan hanya sekadar tahu macam mana nak berjaya, tetapi dia mahu buat apa yang perlu dia buat untuk berjaya. Itu orang yang berjaya. Dan ingat, tidak ada orang yang gagal. Yang gagal hanyalah pada proses. Tak ada. Kita keluar-keluar ni semua kita. Allah jadikan kita dah sebaik-baik ciptaan lah. Maka, baiki proses. Cara belajar kita mungkin tak kena. Cari cara baru. Buat semula. InsyaAllah hasilnya luar biasa. Ingat, tidak ada orang yang malas. Yang ada hanyalah ia rajin pada bukan tempatnya. Dia rajin tapi rajin menyembang. Rajin bergosip. Rajin apa ni, cuti sekolah. Rajin bertiktok. Rajin. Dia rajin pada tempat dia. Bukan tempat dia. Jadi, ubah minda dan sikap. Cari cara macam mana nak rajin. Pada tempat yang betul. Maka, jom kita mula. Acik nak tunjuk cara-cara macam mana berasaskan surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syafhu yang perlu anak-anak faham. Ini kerangka bagi mereka yang nak dapat keputusan SPM yang cemerlang. Ini flow dia dan anak-anak perlu faham. Ini kaedahnya. Bukan daripada Acik, walaupun ayat ini khusus diturunkan, ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW, tetapi diambil faham secara umum, inilah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai satu-satu kejayaan. Baik anak-anak, Acik share satulah. Ini kakak Nur Adibah Afifah, pelajar 10A SPM 2017 Maktab Al-Ustaz. Okey, dan Acik nak bagi tahu, dia ni Acik tak kenal dia, sampailah dia WhatsApp pada Acik. WhatsApp pada Acik dan dia nak ucap terima kasih lah dia dapat 10A. Cuma dia kata dia pun tak sangka. Kalau dia tengok tu dia kata saya tak pernah impi pun boleh dapat straight A. Saya hanya student biasa yang orang dan cikgu-cikgu tak kenal sangat pun dekat sekolah. Okey, tapi Acik share dan alhamdulillah memberi manfaat. Cikgu anak-anak ada cikgu-cikgu yang hebat. Depa dah mengajar anak-anak tentang ilmu, maka yang Acik nak share ni mungkinlah bukan di sudut ilmu subjek tetapi lebih kepada sistem, cara belajar. Cara belajar yang cikgu-cikgu bagi yang Acik tambah sikit-sikit daripada yang cikgu-cikgu. Maka di Maktab Mahmud benda yang sama. Maka berlaku pada Kak Nur Adibah Afifah, dia kata alhamdulillah, dia kata matematik dia dulu tak pernah tak fail. Maksudnya selalu fail. Nak dapat E pun susah. Alhamdulillah dia ikut cara yang Acik cadangkan, dapat A- pada trial SPM sampailah SPM sebenar. Begitu juga PT3 waktu sign, Acik dapat D. Alhamdulillah sedikit cadangan idea yang dia amalkan. Mungkin tak berkesan pada orang lain tapi berkesan pada dia hingga dapat A+. Anak-anak. Kemudian yang Acik nak highlightkan di hujung tu. Yang lain tu anak-anak boleh baca sambil-sambilan. Yang Acik nak highlight lagi. Dia kata apa? Saya ingat lagi kata-kata Acik. Kejayaan kura-kura kerana dia tak pernah berhenti. Baik anak-anak, yang ni tip pertama. Sebelum kita nak masuk, tip pertama macam mana nak dapat SPM dengan STAM. Mudah je. Mudah je anak-anak.
Nah, jangan pernah rasa rendah diri. Ada yang mai jumpa, lah cik, kami ni sekolah menengah agama rakyat je. Cik, kami ni sekolah menengah agama Pekan Gurun. Contoh, cik, kami ni sekolah ni, cik, kami tak duduk sekolah ni depa serba lengkap, cik, kami tak. Dah, tak ada kena mengena pun dengan sekolah. Duduk di sekolah mana pun, kita mempunyai cikgu-cikgu yang hebat, cikgu-cikgu yang cemerlang, cikgu-cikgu yang tak pernah rasa penat nak berkongsi ilmu dengan kita. Sekarang ni pada diri kita, macam selalu cik pergi sekolah menengah kebangsaan dia kata cik boleh depa tu budak SBP, depa tu sekolah menengah sains. Cik tahu okey, kita tukar nama sekolah. Kalau contoh sekolah menengah kebangsaan apa-apa, kita tukar jadi sekolah menengah sains. Kasar-kasar ada dah nak ubah keputusan peperiksaan. Lepas tu depa gelak. Maksudnya bukan faktor sekolah. Bukan faktor sekolah, faktor pada diri anak-anak. Baik, ini sebenarnya bila tahu tentang cara nak dapat keputusan yang baik, keputusan yang cemerlang, keputusan yang wow, iaitu keputusan yang lebih baik daripada sebelum ni. Misi result wow simple je. Yang mampu dapat straight A silakan, yang mampu dapat Mumtaz Sufi STAM silakan. Yang tak mampu pastikan dapat keputusan lebih baik daripada sebelum ni. Yang tu misi result wow yang Acik hasilkan modul ni. Anak-anak, syarat pertama. Kita selalu dengar cerita kura-kura berlari dengan arnab. Cerita kura-kura dengan anak last kali kula pula dia tersyasyo dah malam-malam ni. Kura-kura yang menang. Bila ditanya pasal apa kura-kura menang? Oh, sebab kura-kura berusaha. Kura-kura tak putus asa, itu ini dan sebagainya. Anak-anak, dari sudut usaha, arnab pun usaha. Dari sudut tak putus asa, anak pun tak putus asa, dia masuk dia speed terus. Tapi dia punya kunci dia ialah kura-kura tidak berhenti berlari. Arnab berhenti. Yang tu yang beza. Maksudnya, yang Acik nak sampaikan, mana-mana pelajar peperiksaan melalui modul result wow yang Acik share, syarat pertama, awak nak dapat keputusan yang bagus, keputusan yang wow, lebih baik daripada sebelum ni, syaratnya awak, okey, pegang ni, tulis. Tak boleh berhenti daripada ulang kaji pelajaran setiap hari. Itu syarat pertama. Kalau ada hari awak tak buka buku, serupa macam arnab. Sebab apa? Ada pelajar yang bila kat sekolah dia baca buku, balik rumah cuti, buku pun cuti. Ada yang siap babai lagi. Say babai kepada buku. Kata apa? Kami nak cuti. Penat, stres. Tak. Dia ada masa 24 jam Tuhan bagi. Untuk tarik sejam dia buka buku. Apa juga subjek tak kisah. Ni dengar, pelajar SPM, anak-anak Acik, SPM ni pangkat anak-anak lah sebab Acik pun ada anak umur sebaya kamu kan. Ni SPM dengan STAM, awak tak boleh. Kalau contoh dah terbabas dah hari-hari yang lepas, okey, mulai hari ni, mulai esok lah. Kalau hari ni tak baca buku, ada masa lagi, baca buku. Sekurang-kurangnya apa? 1 jam. Kenapa 1 jam? Sekejap Acik share. Okay. Sekurang-kurangnya 1 jam. Tak kisah subjek apa. Tak kisah awak nak study macam mana. Tak kisah nak mengapai ke, nak baca ke, nak jawab soalan latih to be yang cikgu bagi ke, nak buat homework ke. 1 jam mesti study sampai habis peperiksaan. Tiap-tiap hari awak kena study. Tu sebab semalam Acik main badminton dengan anak-anak Acik lah. Anak-anak Acik main badminton. Alhamdulillah lah. Nak kata pandai, taklah jugalah. Tapi kalau main dengan anak-anak ni selalu walik mereka lah menang. Kalau ikut umur tu mereka muda, tapi walik mereka setakat lah mereka payah sikit nak kalahkan lah. Tapi tiba-tiba semalam ni yang umur 17 SPM tu. Dia main dah berskill dah. Walik dia pun berguling. Satu, faktor berat badan kau naik. Tu nak kena belajar kat Cikgu Sayuti lah, duk maintain lah. Contoh nama apa? Yang kedua, bila lama last Acik main tahun lepas. Last Acik main bulan 11 ke Disember tahun lepas. Lepas tu tak main. Nampak tak? Walaupun pernah dalam senarai wakil badminton Maktab Mahmud satu masa dulu. Tapi bila lama tak main. Akhirnya, boleh kalah. Lee Chong Wei kalau dia buat latihan seminggu sekali saja, dia tak akan jadi pemain nombor 1 dunia. Lee Chong Wei dia boleh berada sampai tahap yang luar biasa wakil Malaysia. Sebab apa? Kata jurulatih dia, habis saja kalau orang lain training 4 jam, Lee Chong Wei dia wajibkan diri dia training 8 jam. Lagi 4 jam dia letak dia training sendiri. Kita tengok mana-mana pun orang yang hebat, dia bukan belajar ataupun dia bukan buat satu benda usaha tu ikut mood. Dia mesti paksa diri dia.
Sebab apa? Daripada paksa, dia akan jadi biasa. Kalau anak-anak ada hasrat nak capai keputusan yang bagus dalam SPM, ada niat nak capai keputusan yang bagus dalam STAM, maka mulai malam ni, mulai hari ni, kalau yang tak study lagi, kalau yang dah study dah, sampai habis exam, tiap-tiap hari kena sekurang-kurangnya 1 jam. Sebab apa? Ambil falsafah kura-kura, walaupun dia perlahan anak-anak, dia tak berhenti, yang tu kunci. Bayangkan kalau Arnab tak berhenti, rasa-rasa ada tak kisah ni? Tak ada dah, sebab memang secara asalnya Arnab memang laju berbanding kura-kura. Arnab memang laju. Tetapi satu kisah yang menarik yang kita tahu daripada dulu lagi, tauladan untuk kita. Dalam usaha, jangan pernah berhenti. Okay? Itu syarat pertama kalau anak-anak nak dapat keputusan yang bagus. Jangan berhenti ulang kaji pelajaran. Cara macam mana nak belajar cik? Nak baca buku apa? Nak study cara macam mana? Tak kisah. Nak ambil study subjek manakah? Tapi tak boleh sejam mesti setiap hari study. Itu syarat pertama. Okey, selesai. So, Acik nak ringkas kakak. Ini keputusan kakak. Kakak Nur Adibah Afifah. Dia share dengan Acik. Keputusan dia. Alhamdulillah. Baik, kemudian yang ni semua ada pelajar daripada SMK Cepik, ada ni yang 10A, SMK Bandar Puteri Jaya. Kemudian, okey, kita nak masuk kepada sesi kita. Anak-anak dalam surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh, Allah menyebut pada ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini kita panggil ayat mind setting. Ayat mind setting. Anak-anak, tiada suatu kejayaan yang mudah-mudah. Okey, tiada suatu kejayaan yang mudah dicapai tanpa melalui kesusahan. Apa juga dalam hidup kita, bahkan sampai tahap kita nak dapat rahmat Allah, semoga kita beroleh syurga pun, di atas dunia ni kita nak kena jaga diri kita, nak jadi sebagai hamba Allah yang bertakwa bukan senang. Mesti kita kena paksa diri untuk beramal ibadah. Kita kena paksa diri untuk konsisten beribadah. Tidak ada suatu kesenangan yang mudah-mudah dapat. Tetapi Allah bagi tahu pada kita suatu benda yang jelas. Jangan pernah risau. Nak bagi faham anak-anak ni mudah aja macam ni. Jangan pernah risau. Duk susah lah ni belajar. Bersama dengan susah tu ada kesenangan yang sedang menanti. Cuma kita tak tahu lagi. Siapa yang nak bersenang-senang sekarang, maka biasalah nanti hasilnya biasa. Tapi bagi mereka yang nak kesenangan, kalau kita sekarang ni bincang dari sudut SPM dan STAM, no choice. Kata pelajar-pelajar SMA agama gurun ni, no choice, tak ada pilihan. Mesti kena bersusah. Bersusah-susah. Tu sebab ada orang kata, Allah, cik sampai bila cik nak kena penat ni belajar apa sebagainya. Baik, anak-anak, Acik share lah, ada seorang facilitator Acik sekarang sedang berkhidmat di Jepun. Facilitator Acik ni, dia adalah pelajar SPM tahun 2008 kalau tak silap Acik. Dia pelajar SBPI Kubang Pasu. SBPI Kubang Pasu, pelajar sekolah asrama penuh lah. Dia ni daripada SPM lagi, dia perempuan, nama dia Akma, Acik panggil dia Akma. Akma ni, kakak Akma ni, dia bercita-cita nak jadi engineer dalam bidang aeronautic engineering. Bahasa mudahnya ialah apa? Nak jadi engineer dalam bidang kejuruteraan pesawat. Enjin pesawat. Dia nak jadi, bayangkan seorang perempuan, kecil je orang dia, tapi ada cita-cita yang besar. Mereka adik-beradik ni, abang dia engineer dalam bidang enjin apa pula, memang jenis minat bahagian enjin, maka memang cenderung ke arah engineer. Maka anak-anak waktu SPM, bila ditanya pada Kak Akma ni, Akma nak sambung bidang apa? InsyaAllah aeronautic engineering. Dia boleh cakap straight je, mudah aja, terus cakap. Itu sebab antara Acik jumpa pelajar-pelajar cemerlang yang Acik jumpa, cemerlang ni pelbagai, tak sebenarnya straight A yang dapat mungkin 6A, 7A apa sebagainya. Acik akan tanya, apa benda asas penting dalam kita nak capai satu-satu benda dari sudut peperiksaan. Kalau Acik sembang dengan pelajar cemerlang suatu masa dulu, Nadia Amira Jamil, kemudian kakak Nik Nurmadihah, pelajar cemerlang 2008, perkara awal yang mereka bagi tahu iaitu mesti jelas dengan apa yang nak dicapai.
pelajar anak-anak sebut aim ataupun target, mesti jelas. Acik yakin di pihak sekolah pun dah bantu dah anak-anak buat target. Kalau pelajar yang tak ada target, orang tanya ni hang SPM ni target berapa? Aku tengoklah dulu nanti tengoklah macam mana rasa mungkin kot 2A boleh pergi kot 2A. Orang yang tak jelas berapa target dia dalam SPM dengan STAM, maka dia tak boleh bantu paksa diri dia untuk capai target. Orang yang tak ada target, mudah aja. Macam ni lah cik bagi contoh. Sekolah menengah agama Gurun nak lawan bola dengan Maktab Mahmud Merebuk. Kita ambil lah dan dekat-dekat sikit. Maktab Mahmud Merebuk ajak main bola. Lawan bola lah dengan sekolah menengah agama Pekan Gurun. Anak-anak masuk 2 pasukan. Oh dia, sakan ni, bersorak apa. Elok dah letak semua duduk posisi sebagainya. Tiba-tiba baru perasan tiang gol tak ada. Baru perasan tiang gol tak ada. Anak-anak rasa-rasanya, rasa-rasa anak-anak dan acik pun yakin lah. Adakah pasukan bola sepak SMA Pekan Gurun ataupun Maktab Mahmud Merebuk rasa-rasa mereka nak main ke tak? Mereka nak main ke tak rasa-rasanya? Mereka takkan main lah. Kalau mereka main juga, kita akan kata, weh, hampa gila hampa main bola. Hampa nak skor pergi kat mana? Tiang gol tak ada. Kita boleh kata mereka gila. Kita boleh kata mereka bengong dan sebagainya. Maka anak-anak orang yang belajar tak ada target, serupa yang macam tadi sebut. Kalau orang kata gila kat main bola tak ada tiang gol, maka itulah juga bagi belajar yang tak ada target. Yang tak ada aim. Dia hanya belajar, hanya sekadar belajar, dapat keputusan apa, last dia kata, inilah takdir Tuhan. Oh, kemas. Nampak dia kata, inilah cikgu. Kadang cikgu kata, hari itu cikgu dah nasihat kamu dah, suruh belajar rajin-rajin. Tapi kamu main-main, lah ni kamu rasa sedih sebagainya. Dia nak rasa hilang sedih, dia kata, macam mana kat cikgu? Tak apa cikgu, saya sedih awal ni tapi saya yakin ni semua takdir Tuhan. Betul, kita tak nafikan, tetapi Tuhan bagi ruang kepada kita. Tuhan bagi peluang kepada kita. Tuhan bagi 24 jam setiap hari pada kita untuk kita berusaha. Itu sebab anak-anak nak kena jelas. Anak-anak yang nak ambil SPM ni, berapa anak? Acik kalau buat program Result Wow, target ataupun aim ni adalah modul pertama. Awal-awal acik akan minta. Acik akan tanya setiap orang. Acik tak kisah, jangan duk bagi sedap hati acik, sedap hati cikgu. Saya target 8A, saya target 7A, saya target 10A. Yang jenis jawab macam ni, acik akan tanya, baik, target 10A. Lah ni dapat A berapa dah? 1A pun tak dapat lagi. Jangan macam tu, bukan cakap sebab nak bagi sedap hati orang. Tapi kita ada target. Acik, saya nak dapat 2A, 3B, 2C, dia boleh sebut 1. Sebab apa? Lah subjek-subjek tu dia dapat markah yang rendah, tapi dia letak target. Macam tu juga STAM. Acik akan tanya, okey, mana yang target nak dapat Jidan, mana yang target Mumtaz, mana nak target takat makbul saja. Dia mesti ada target. Maka siapa yang tak ada, hari ni kena buat dah. Sebab apa? Bila kita buat, kita akan usaha ke arah target. Main bola, ada tiang gol. Setiap pasukan akan fokus kepada gol yang dia nak skor. JDT lawan KLCT. Kita tengok ni. Oh, mereka kata orang Kedah sokong KLCT. Kita tengok, KLCT pun semua. Boleh buh gol, seronok. Bayangkan kalau KLCT dengan JDT main malam tu tak ada tiang gol. Mesti kita pun takkan tengok. Walaupun keputusan lah 0-0. Kita takkan tengok, kita terbuang masa. Sebab apa? Tak ada tiang gol. Anak-anak, dalam nak capai target, mesti susah. Mesti susah. Tak ada senang. Contohlah anak-anak. Kita tengok seseorang tu berjaya. Seseorang tu berjaya dalam hidup dia. Bila kita tanya dia, takkan ada. Kalau kita tengok pelajar-pelajar yang cemerlang, takkan ada. Dia kata, saya tak buat apa pun. Saya cuma, rasa nak baca buku, saya baca buku. Kalau ada mood, ada. Kalau tak ada, tak ada. Kemudian tengok kerja sekolah. Kalau rajin buat, kalau tak rajin, tak buat. Ni, tolong mai habaq kat cik. Pelajar mana yang cemerlang boleh cakap macam tu. Contoh, cik bagi satu contoh. Ada pelajar datang jumpa acik dulu ni, cerita dulu waktu mula-mula acik duk turun pergi sekolah-sekolah buat program ni anak-anak. Ada pelajar ni dia kata apa? Acik, saya dengar sendiri Abang Azali Azlan, pelajar cemerlang SPM 2007, pelajar SMK Agamayan. Dia kata dia belajar ikut mood. Dia belajar ikut mood.
Acik kata tadi pelajar cemerlang takkan belajar ikut mood. Dia main habaq kat acik dalam keadaan acik tahu dah macam mana cara Abang Azali Azlan belajar. Abang Azali Azlan memang belajar ikut mood. Tetapi dia sentiasa cipta mood belajar. Kalau hari tu dia tak ada mood, dia cari jalan macam mana nak cipta mood. Kita belajar ikut mood, hari ni ada mood, minggu depan baru mood main pula. Lepas pada tu semua tengah-tengah tu mood tak ada. Yang duk main kawan kita je nama Mahmud. Nah, kita panggil mood. Yang lain mood, tak study tak ada mood. Abang Azali Azlan memang study, pelajar cemerlang SPM 2007 agama Yan tu, dia memang study ikut mood. Tetapi bila mood tak ada, sebab study ikut mood ni, mood tak ada, dia akan cipta mood. Contoh, kalau dia biasa study dekat kelas, dia kata yang acik sembang, dia kata study dekat kelas tingkatan 5. Hari tu dia tak ada mood nak study kat situ. Dia pergi study dekat kelas tingkatan 1. Dia cipta mood tu. Tapi dia tak pernah biarkan hari dia tanpa belajar. Jadi dia usaha, tapi ada pelajar-pelajar ni biasalah. Nah, dia nak membenarkan tindakan dia study ikut mood tu. Dia kata, Abang Azali Azlan cemerlang ikut mood. Dia cipta mood. Mood belajar tu sentiasa dia cipta. Bila dia tak ada mood, bila dia ada mood, dia study. Kita pula, bila tak ada mood, kita ikut tak ada mood tu. Kita biar. Orang kata, hang bila mood nak main pula? Tengok aku 3 hari nanti mood main. Nah, setengah mood belajar ni kadang-kadang, ni sajalah sembang, tapi anak-anak SMA, Pekan Gurun tak ada kot. Ada setengah orang, lepas-lepas dia WhatsApp dengan ustazah dia, ataupun ustaz dia, bakal imam lah apa semua tu lah. Lepas dia duk WhatsApp lah, tiba-tiba dia semangat nak study. Ada setengah jenis mood study bila duk bersembang macam tu. Oh, jenis macam tu pun ada. Tapi, ramai yang bila tak ada mood study dia biar. Anak-anak, bila kita ada target, ada target kan, kita akan menuju ke arah target. Bila menuju ke arah target, nak jalan menuju ke arah capai target tu, pasti ada kesusahan. Yang tu Allah nak hantar mesej pada kita melalui ayat 5 dan 6 ni. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ulang. Bersama dengan kesusahan tu ada kesenangan. Jangan pernah risau. Kita ada Allah. Kita ada Allah. Nah, baru ni acik share dalam status FB. Apa dia tahu Ustaz, Cikgu Sayuti lah, apa dia? Hidup ni tak mudah. Nah, hidup ni tak mudah, tapi usah mengalah. Nah, usah mengalah. Nah, kita kena mujahadah. Nah, jangan kita rasa gundah sebab kita ada Allah. Kita ada Allah, tambah anak-anak sekolah menengah agama Pekan Gurun ni. Setiap hari di sekolah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Ada surah-surah amalan. Buat pula semayang sunat sebagainya. Kita ada Allah. Pasal apa kita nak mengalah? Pasal apa kita nak rasa kecewa? Kita belum lagi turun berjuang. Maka, jangan hanya sebab rasa, tak dan lah cik, nak cover, tak dan lah. Yang tu tak dan, yang ni tak dan. Semua tak dan. Ni, pegang ni. Acik ingat lagi, guru acik pernah pesan, selagi belum masuk ke dalam Dewan Peperiksaan, kita masih ada masa. Ni tiba-tiba semua mengalah dah. Nah, tak mau dah pula, penat lah, sakit otak lah, kepala berasap lah, yang ni lah. Lagi belum masuk Dewan Periksa, anak-anak, kita semua ada peluang. Kita masih ada masa. Nah, kita masih ada lagi Allah nak bagi untuk kita berusaha. Tu sebab anak-anak jangan mengalah. Nah, jangan malas. Selagi tak masuk Dewan Periksa, kita pulen. Nah, kita pulen. Kita masih lagi ada masa. Anak-anak, balik kepada cerita Kak Akmal tadi. Cerita Kak Akmal tadi. Waktu dia buat persediaan dekat Malaysian Friends Institute, MFI, Bangi. Sebab dia waktu tanya nak sambung aeronautic engineering kat mana? Dia kata universiti terbaik yang menawarkan kos aeronautic engineering ni berada di Perancis. Universiti itu bersebelahan dengan kilang membuat pesawat. Jadi dia memang sebut dengan jelas dia nak pergi universiti tu. Nak pergi universiti tu menjadi 2 masalah kat dia. Yang pertama, dia kena kuasai bahasa Perancis. Sebab Perancis tidak menerima bahasa Inggeris. Jadi dia kena belajar bahasa Perancis. Yang kedua, dia kena belajar pula berkaitan dengan asas-asas kejuruteraan. Anak-anak, alhamdulillah, anak-anak, dia pernah call teriak anak-anak. Dia pernah call teriak. Dia kata rasa macam give up dah anak-anak. Dia kata cik, dia kata dia give up lah. Dia kata dia rasa macam tak mau pergi dah nak sambung dekat UTM, nak sambung dalam Universiti Malaysia, tak mau dah nak quit dah. Tetapi bila disebut ayat ni, bagi tahu pada dia Akmal,
Yang akmal duk susah ni akmal, yang duk susah ni sebenarnya Allah duk tunggu nak bagi kesenangan je. Jadi Allah nak dapat, antara bila dia pergi Perancis tu, dia antara 3 pelajar perempuan dalam kos tu yang wakil Malaysia. 3 perempuan tu dia satu-satunya orang Islam. Oh, dia sampai sana dia rasa bangga ada wakil duta agama dalam bidang aeronautik engineering. Sekarang-kadang orang tak boleh bohong lah berkaitan dengan enjin-enjin pesawat ni. Ada orang Islam. Perempuan 3 orang kan, 2 lagi Chinese, yang orang Malaysia lah. Perempuan negara lain ramai. Dia kata dia seorang orang Melayu Islam. Jadi anak-anak, dia dengar kata lupakah dia pada ayat ni. Allah dah habaq dah. 2 kali Allah bagi tahu. Supaya setiap benda senang yang kita nak capai, anak-anak, kita kena hadap kesusahan. Yang tu tak ada pilihan. Sebab apa? Sebab kita nak. Bagi orang yang tak mau, Acik tak boleh nak kata apa. Anak-anak, tak ada siapa pun yang boleh ubah diri kita kecuali anak-anak sendiri. Cikgu boleh jemput penceramah-penceramah, antaranya jemput Acik lah. Acik mungkin biasa-biasa. Nanti katakanlah ada yang pergi jumpa Cikgu Sayuti. Cikgu, kami nak penceramah ni. Cikgu, kami nak. Sekolah ni anak-anak akan usaha buat. Pengetua, guru, penolong kanan, semua akan usaha nak tolong. Tetapi kalau mainlah penceramah nombor 1 dunia pun anak-anak. Penceramah motivasi nombor 1 dunia. Nama dia Anthony Robbins. 2 jam dia kena bayar $100,000 US. Panggil dia mai pun. Tapi kalau anak-anak lepas dengar ceramah dia kata, boleh lah. Dia cakap tadi okey tak? Boleh lah, betul lah. Yang dia cakap tu betul lah. Tapi itulah dia tak duduk tempat kita. Dia tak belajar dekat sekolah agama gurun. Dia tak tahu. Macam Acik duk pi lah. Kadang-kadang ada pelajar mai jumpa Acik. Acik boleh lah cakap. Acik tak jadi pelajar sekolah agama gurun. Acik mai jadi sekolah agama gurun. Jadi pelajar tengok. Nanti dia mula duk bagi alasan. Yang ni tak kena, yang ni tak kena. Anak-anak, Acik pernah jumpa pelajar Cemerlang yang duduk bersekolah kantin pun tak ada. Yang mana duduk di sekolah ni, pakaian terpaksa bertukar. Acik masuk perkampungan orang asli, pergi buat program. Anak-anak, jangan sembang lah. Tu bagi Acik, orang pelajar-pelajar yang suka sembang ni, yang sembang derah lah orang kata. Umpama tin susu kosong tu, kita buh batu sebiji. Kita kocok bunyi kuat, tapi tak ada apa. Takkan ada sebiji je. Tetapi cuba kita bubuh batu yang penuh dalam tin susu tu. Tin susu kosong buh penuh batu. Batu yang banyak tu melambangkan ilmu dia, melambangkan semangat dia, melambangkan motivasi. Kita kocak tak dengar. Mereka ni tak cakap banyak, mereka hanya bertindak. Mereka bukan sekadar tahu, tapi mereka juga mahu. Tu yang pertama anak-anak. Dan dari sudut mind setting, Acik nak share 2 benda lah. Sebab masa kita tak banyak, jadi Acik nak share. Yang pertama anak-anak, yang ni yang Acik dah sebut dah awal tadi. Mind setting, tidak ada seorang pun. Ini Acik nak huraikan sikit daripada apa yang Acik selalu share dengan pelajar-pelajar. InsyaAllah bulan 1 ni pun Acik dah dapat tempahan kalau dibenarkan secara face to face. Pelajar-pelajar di sekolah-sekolah di sebelah Terengganu minta Acik pergi di sana. Alhamdulillah Acik banyak dapat jemputan di sebelah sana. Nak berkongsi tentang benda ni, bukan nak kata Acik bagus pun, tapi benda yang Acik cakap ni adalah sebagai suatu tambahan daripada apa yang cikgu-cikgu cakap. Itu sebab syukur banyak-banyak bila Acik difahamkan sekolah menengah agama Pekanbaran antara yang banyak buat program. Maka anak-anak kena ambil peluang. Tetapi poin dia ialah keputusan tak akan jadi apa-apa kalau anak-anak tidak mau berubah. Anak-anak tengok, ini ayat yang kita kena pegang. Okay? Kita kena pegang. Tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia ni terus menjadi pandai atau bodoh. Tak ada. Keluar daripada perut mak, tak ada pun baby tu tulis pandai ke, tulis bijak ke. Tulis bodoh ke, bengap, tak ada. Bayangkan anak-anak keluar daripada perut mak. Tiba-tiba tulis pandai. Wek. Ayah pun pi. Macam mana saya dapat baby nurse? Alhamdulillah, baby boy. Tahniah cik dalam masa yang sama dekat day dia tulis pandai. Ayah waktu tu bunyi azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu siap minta kat nurse. Nurse boleh tak saya nak bawa pusing-pusing hospital. Nak tunjuk kat orang. Baby tulis pandai kat day. Punya syok tu ayah. Ayah biasa-biasa je. Tapi keluar anak tulis pandai, tulis bijak, tulis cemerlang. Ni katakanlah lah Acik nak buat bayangan macam ni. Baik, tak apa. Kita bayangkan kalau keluar baby tu tulis bodoh, bengap, bengong semua yang tak elok tulis kat day. Rasa-rasa ayah tu nak buat apa? Keluar lah. Nurse pun macam nak jawab tak jawab kan. Macam mana nurse, saya dapat baby boy. Lepas tu cik banyak-banyak sabar cik lah, banyak-banyak sabar. Ayah dah nampak dah gelap masa depan dah anak aku.
Nah, boleh bengong dah. Tengok betul bengong. Nah, pi sembang mak kita pun duk sedih teriak dia kata kita ni apalah nasib kita bang. Anak kita yang pertama bodoh, yang kedua bengak, ketiga bengong. Oh, kita boleh tengok kalaulah ada tertulis dekat day kita ni, sebab kadang-kadang ada yang mai jumpa acik, saya memang tak pandai daripada kecil acik subjek ni. Saya memang tak boleh skor BI ni daripada darjah 1 lagi. Bukan faktor tu. Yang tadi ayah azan yang pelajar cemerlang tu, pelajar pandai apa, baby pandai tu, azan bunyi Mekah. Yang tulis tak elok ni, azan bunyi lain. Bunyi ayah yang tengok tiba-tiba anak tulis bengong ni. Tahu dia azan bunyi macam mana? Dia bunyi azan macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbir raya. Sebab sedih punya pasal. Kan selalu takbir raya ni nak sedih. Bukan nak meraih kemenangan. Dia sedih terus. Anak-anak, kita Allah Maha Adil. Keluar dan suci, bersih. Fitrah ni, bersih. Tak kisahlah nak duduk lahir daripada keluarga mana. Semuanya ada peluang dalam kehidupan dunia. Pandai dan bodoh hanyalah satu label je. Okey, ini yang Acik sebut apa yang Dr. Ashraf. Acik kaitkan benda ni. Dr. Ashraf kata apa? Yang menjadikan seorang pelajar tu boleh skor ataupun tidak adalah pada faham dan tidak faham. Hari ni kalau kita jumpa pelajar yang dia skor, bukan keluar daripada perut mak dia pandai lah. Ataupun suka kait, 1 gram ni, 1 gram. Dia suka kait dengan kerja ayah. Dia boleh lah pandai. Ayah kerja cikgu, mak kerja mencara, ayah kerja pesawah. Ni, mai jom. Acik nak bentang berapa ramai anak orang susah boleh cemerlang. Dia ada saja. Kira sabit nak salahkan orang. Acik sedih pelajar-pelajar yang suka bagi alasan. Kadang-kadang buat balik keputusan periksa. Ayah tanya ni macam mana ni keputusan periksa? Ni dapat keputusan ni sebab ayah. Siapa? Dah ayah tak pernah hantar pergi tuition pun. Nah, tengok ni mana ada pergi tuition pun tu dapat keputusan macam ni. Tu tengok anak kawan ayah tu. Nah, anak kawan ayah tak pergi tuition pun dapat skor. Sebenarnya anak kawan ayah yang mana? Tu lah tengok anak Pak Mat hang ada boleh skor. Ayah tak tahu. Dia memang tak pergi tuition. Tapi ayah dia bagi duit kat dia sehari RM10. Ayah bagi kat saya RM5. Dia mula duk pergi merapu. Nak habang kata punca dia gagal tu sebab ayah dia. Dia salahkan sekolah. Padanlah dapat keputusan ni ayah hantar pergi sekolah menengah agama gurun. Cuba ayah hantar pergi Maktab Mahmud. Dia kira nak pergi salahkan orang. Padanlah cik ni ya ayah apa yang tu yang boleh skor tu anak cikgu. Ayah kerja apa? Duk pergi salahkan ayah tu kerja apa pula. Anak-anak. Tak ada. Poin dia ialah yang membezakan pandai dan yang tak pandai ni sebenarnya adalah pada faham. Satu pepatah Arab sebut apa? Miftahul ilmi al-fahmu. Kunci kepada ilmu tu adalah faham. Jadi nak kuasai subjek apa pun, SPM ataupun STAM, awak kena faham apa yang awak belajar. Dan tengok Acik kata apa bawah tu. Yang membezakan antara pelajar yang faham dan pelajar yang tak faham adalah usaha yang sesungguh. Yang tak faham, yang tak mau faham, cikgu heret dia pun, kalau dia tak mau faham, dia tetap tak mau ambil faham. Tapi pelajar yang nak faham, dia akan usaha nak faham. Anak-anak, memang macam itulah dia punya sifat dia. Bagi pelajar yang ada kesungguhan nak faham, kita memang tak semuanya akan terus dia panggil ada yang kadang-kadang di kalangan kita anak-anak dia panggil slow learner. Slow learner ni apa? Dia slow. Cikgu kena terang banyak kali. Tapi anak-anak, cikgu akan terang banyak kali kalau dia tengok pelajar yang dia perlu terang tu seorang yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau dia terang, waktu dia duk terang kita duk main, waktu kita terang kita duk menguap, tunjuk rasa tak minat, waktu dia duk terang kita duk ralik sembang, padanlah kalau dia tak mau terang pun. Kalau dia tak mau terang, tapi dia akan terang. Tapi pelajar yang nampak bersungguh, dah tanya dah dalam kelas, boleh jadi tak faham lagi. Pergi jumpa pula kat bilik guru. Cikgu, minta maaf cikgu, saya ni lambat tangkap sikit cikgu ajak tadi. Boleh tak cikgu terang sekali lagi? Dia nampak, dia panggil effort, kesungguhan ataupun semangat. Kesungguhan pelajar tu nak tahu, cikgu akan terang sampai faham. Tapi kalau kita sendiri tak menunjukkan ke arah tu, macam mana? Faham? Tak apalah. Yang mana kita faham, yang tak faham kita nak buat macam mana. Kita terani lah. Kadang-kadang dia main sembang dengan kawan-kawan. Kita terani lah kita. Ada yang main pula seorang lagi kata, pulen buat apa? Ni benda dunia. Dia main macam tu pula. Ni. Kadang-kadang asyik pergi program ada pelajar selalu main cerita kat Acik. Dia kata, Acik kadang-kadang sedih lah Acik.
Kami ni lepas dengar ceramah acik ke ataupun penceramah jemputan sekolah, kami main semangat. Tapi kadang-kadang yang bunuh semangat kami ni kawan-kawan lah. Oh, acik kata yang tu memang lah. Nah, cuba ni katalah. Nah, buka sekolah nanti. Cik, semangat ni. Ni, kita nak buka sekolah 2 hari bulan contohnya. PP sekolah, cuba tunjuk semangat study. Boleh tengok lagi. Nah, ada yang kata, weh, tak sangka weh. Lepas buka cuti sekolah, kawan kita punya semangat lain macam lah. Dia berhimpun 2-3 orang. Dia bukan duduk jauh pada kita. Dia duduk tepi kita. Nah, ni, kita hari tu ni sebelum cuti sekolah, kita ada 5 orang geng. Nah, geng kita ada 5 orang. Lepas buka sekolah ni, kita tinggal 4 lah. Seorang lagi tu dia nak pula belajar. Dia buat perli macam tu. Dia buat perli. Sampai tahap anak-anak ni cerita sekolah menengah lah. Bukan sekolah agama, tak ada. Sekolah menengah sampai kata ni, Mai. Nah, dia kata, cik, nah, kami ni siapa nak kawan dengan kami. Nah, kami ni nakal. Kami ni mereka tu geng malaikat. Kami ni geng iblis. Tak pasal-pasal kena marah. Adakah hang seronok nak pergi mengaku jadi geng iblis? Nah, awak yang tak usah nak pergi jadi geng malaikat. Anak-anak tak nafikan. Memang cabaran. Tu kata susah tu. Mindset kita nak capai satu target kita. Bukan di situ usaha belajar tu juga. Ni, circle kita. Orang-orang di sekeliling kita pun, kadang-kadang di rumah ni. Nah, di rumah yang ni juga pelajar beritahu. Ada pelajar yang dia nak pula ni. Dia nak pula. Tiba-tiba duk tengah baca buku. Ni kira baca buku betul ni. Tengah baca buku. Tiba-tiba kakak dia ke abang dia ke buka pintu. Krek. Wah, macam buku lah. Nak pasal lah. Pulang lah. Dia duduk buat kita pun malas malas. Pasal apa nak kira mereka? Nah, kira mereka. Kalau anak-anak, ini yang kalau ikut program acik kan suruh tulis target tau. Tulis target. Target ni dia kena ada 3T. Tulis, tengok, tampal. Tulis, tampal, tengok. Lepas tulis target, kena tampal dan kena tengok setiap hari. Acik akan ajak. Nak tengok tu sebab bila tengok tu kita bersamanya doa. Ada pelajar kata, acik tak mau tampal. Pasal apa? Satgi kakak saya gelak. Satgi adik saya gelak. Satgi ayah saya gelak. Ni geng-geng pelajar berulang lah. Kalau di asrama pula, satgi kawan-kawan gelak. Satgi senior gelak. Satgi junior gelak. Mereka gelak sebab mereka tengok kita hanya takat tampal saja. Kita tak usaha nak capai apa yang kita tampal. Nah, kadang tulis ni, cikgu Sayuti kata, okey, semua letak target. Okey, tulis. Okey, lekat atas meja tulis. Tapi cara kita berusaha tak menampakkan macam target kita letak. Di rumah kadang-kadang letak target ni. Nah, kadang-kadang ayah kita lalu-lalu tengok target kita kat cermin dalam bilik. Oi, bagus kakak ni noh. Oh, target dapat 4A ni, bagus ni SPM ni. Lepas tu tanya mak kita, ni, anak kita yang tulis target ni duduk mana? Duduk mana apa tu, duduk tidur tak bangun lagi. Padanlah kalau dia gelak. Padanlah dia gelak sebab apa? Target kemas dah. Tiba-tiba duduk tidur. Tiba-tiba duduk tengok TV tak berhenti-henti. Sampai TV kena tengok dia. Lepas tu telefon ni sampai bergegak, vibrate. Nah, tu pun tak. Kawan tu dah hantar mesej WhatsApp pukul 2 pagi, 3 pagi sebab tak mau terputus perhubungan WhatsApp tu. Tak handset atas tangan tu. Nah, bergegak. Anak-anak, kita mesti terjemahkan usaha kita. Nah, jadi yang tak faham, mulai hari ni, mulai esok dah, cari jalan, senaraikan subjek-subjek yang mana anak-anak tak faham, okey, yang mana anak-anak tak faham, kemudian fokus untuk cari jalan, macam mana nak faham. Cara paling mudah ada 2. Yang pertama, kita cari cikgu. Macam mana kaedah anak-anak nak buat cari cikgu untuk terang tu, anak-anak fikirlah. Yang kedua, kadang-kadang kita tahu dalam keadaan cuti sekolah ni, cikgu pun ada komitmen sebagainya. Kita ada satu cara lagi, iaitu cari kawan kita yang skor subjek yang kita tak faham. Kita kena tanya dia. Dan anak-anak yang bersama dengan acik malam ni, kalau anak-anak yang bersama dengan acik ni ada yang skor subjek-subjek tertentu, bila kawan-kawan tanya, jangan kedekut. Jangan sombong. Jangan rasa, Abdulham belajar mat ni macam mana? Macam tu. Doktor macam tu. Tak mau ajak. Anak-anak, percayalah. Barang siapa yang menolong saudara dia, Allah akan tolong dia. Barang siapa yang mengeluarkan saudara dia ataupun memudahkan urusan saudara dia, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia. Barang siapa yang menunaikan hajat saudara dia, Allah akan tunaikan hajat kita. Kalau kita hajat nak dapat cemerlang, rajin-rajinlah tolong kawan kita. InsyaAllah kita boleh skor subjek tu. Tak percaya, buatlah. Yang ni bukan benda merapu. Benda yang mana kita tengok Allah tak akan biarkan orang yang nak menunaikan hajat saudara dia daripada tidak mencapai apa yang dia nak. Baik. Yang kedua, ni dia sudah main setting.
Mind setting. Malam ni Acik nak banyak tekan mind setting. Bila mind setting betul, kita set minda kita betul ke arah setiap kesusahan akan ada kesenangan, yang lain tak ada masalah. Baik. Apa yang kita percaya tentang diri kita, sama ada positif atau negatif, semuanya betul. Apa yang orang lain percaya tentang diri kita belum tentu betul. Macam ni nak bagi faham. Kalau anak-anak bagi tahu ke Acik, saya ni kalau belajar bahasa Inggeris, saya rasa daripada darjah 1 lagi memang saya tak pandai bahasa Inggeris. Ni kalau SPM pun saya pula ni, saya rasa saya tak boleh skor jugalah Acik. Kalau tanya Acik kata betul, yang tu yang awak percaya tentang diri awak. Kita percaya tentang diri kita macam mana betul, sebab kita kata kat diri kita. Orang lain percaya tentang diri kita belum tentu betul. Nah, ada satu kisah Acik tak sempat nak lampirkan bukti keratan akhbar. Keratan akhbar. Bagaimana dia duduk kelas belakang anak-anak. Dia bukan pelajar tingkatan 5, dia bukan pelajar STAM tingkatan 6. Dia pelajar darjah 6, dia murid darjah 6. Nah, tetapi bagaimana dia ubah mind setting. Dia ubah mind setting. Diceritakan waktu peperiksaan percubaan UPSR, waktu tu ada UPSR, dia tak dapat A pun. Dia dapat B dengan C je. B dengan C je. Dan sebelum nak masuk masuk Dewan Periksa, cikgu-cikgu ada panggil nama nak jumpa. Panggil nama-nama tertentu. Katakanlah 20 orang. Ni dia cerita secara umum ni Acik nak sampaikan. Cikgu sebut 20 orang pelajar target sekolah yang akan dapat straight A. Dia duduk kelas belakang sekali. Dalam kereta akhbar tu pun tulis dalam kereta akhbar yang Acik ambil tu dia tulis pelajar corak dapat 6A. Pelajar kelas corak dapat 6A. Anak-anak bila wartawan interview dia, darjah 6 anak-anak, bukan SPM, bukan STAM. Budak darjah 6 je. Boleh cakap macam ni Dia dengar kawan-kawan cikgu panggil nama seorang-seorang, dia tahu dah nama dia tak ada dalam senarai lah. Sebab apa? Dia pelajar kelas corak. Pelajar kelas corak. Lepas tu dia punya percubaan pun tak ada 1A pun. Anak-anak, tapi cikgu tu bagus. So kata cikgu-cikgu ni hebat. Cikgu-cikgu ni mulia darjatnya. Lepas cikgu panggil tu, cikgu tu kata apa? Walaupun sekolah target 20 orang, tetapi sekolah yakin yang ada depan cikgu ni semuanya ada peluang untuk skor straight A. Kamu hanya perlu berusaha saja. InsyaAllah kamu boleh dapat. Itulah lebih kurang kata-kata. Dia kata lepas pada tu, dia lupa dah kata dia duduk kelas corak. Maksudnya apa? Dia kata kat diri dia, kalau hang pulun, bahasa kita, lorat Kedah kita. Kalau hang pulun, hang pun boleh dapat 6A. Dia padam mindset dia duduk kelas corak. Sebab orang yang duduk kelas belakang ni, dia selalu, kadang-kadang bila dia baca buku, kawan-kawan matrik dia tau. Ni kalau contohlah di sekolah-sekolah yang ada banyak kelas, dan banyak kelas tu pula ada kelas corak. Bila dia baca buku, kawan-kawan kelas corak yang lain ataupun kelas belakang ni akan matrik dia. Ni, hang tahu kita duduk kelas mana ni? Hang tahu tak kita duduk kelas mana? Yang duduk baca buku tu kata tahu lah. Hang sedar tak kita duduk kelas mana ni? Sedar lah kita duduk kelas belakang. Sedar pun. Kalau nak bagi tahu kat hang, dah nama kita duduk kelas belakang, pulun lah macam mana pun, takkan berjaya. Dia duduk main bagi fahaman ajaran sesat ni. Anak tadi, darjah 6 tadi, dia buang daripada minda dia terlupa yang dia duduk kelas belakang. Yang dia tahu cikgu dia kata apa? Kalau kamu usaha, kamu pun dapat 6A. Dia pulun sungguh. Kata mak dia, lepas pada tu dia pulun sungguh. Pulun belajar. Waktu tempoh antara percubaan dengan yang sebenar bukan lama mana. Tapi dia pulun. Akhirnya dia keluar. Dia dapat 6A. Dan dapat anugerah khas sekolah tu. Sebab apa? Daripada kelas corak dapat 6A. Anak-anak, semuanya bermula pada minda kita. Apa yang kita fikir tentang diri kita. Kalau kita fikir kita tak boleh, betul, kita tak akan boleh. Tapi kalau kita fikir aku boleh, kalau aku buat sesuatu, maka kita akan boleh. Dengan izin Allah, semuanya boleh dicapai. Tak mampu berlari, berjalan. Tak mampu berjalan, merangkak. Jangan pernah berhenti. Macam mana kata Acik awal-awal. Jangan pernah berhenti ulang kaji pelajaran. Jangan pernah berhenti berusaha. Rasa penat, bukan berhenti, berehat dulu. Okay, take time, rehat dulu, sambung pula malam dan sebagainya. Sampailah ke hari terakhir peperiksaan. Dia yang tu je. Tetapi bukan senang. Kita ingat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ingat kita juga ada nafsu. Belajar, nafsu tak suka. Nak kena pulun, mengapai apa semua, nafsu tak suka. TV, nafsu suka. Handset, nafsu suka. TikTok, nafsu suka. Apa lagi? Yalah, benda-benda media sosial, nafsu suka. Anak-anak, yang ni cabarannya. Baik. Yang seterusnya, ayat yang seterusnya. Fa idza faragta fansab.
Apa dia? Maksud dia, maka apabila kamu telah selesai melakukan suatu perkara, kalau kita baca tafsir itu suatu amal, suatu amalan, satu amal soleh, maka dalam sudut belajar ni kita baca buku lah. Nah, apabila kita telah selesai melakukan suatu perkara, suatu usaha, bersungguh-sungguhlah pula melakukan perkara yang lain pula. Baik, yang ni anak-anak adalah cara belajar. Yang ni adalah cara belajar. Jangan pernah stick dengan satu cara belajar. Ada orang, dia duk dapat markah biasa-biasa. Bila acik tanya cara belajar dia, yang itulah daripada dulu, kini, selamanya, buka buku, baca. Tak mempelbagaikan cara belajar. Nak dapat keputusan yang lain, berbeza daripada sebelum ni, kena pelbagaikan cara belajar. Albert Einstein, dia kata apa? Adalah sejenis kegilaan. Suatu jenis gila apabila seseorang tu buat perkara yang sama mengharapkan keputusan yang berbeza. Duk baca buku sat terlap, sat celak, dapat sejarah 40 contoh. Macam tu juga duk ulang. Baca, tak ada ikhtiar nak buat peta minda ke, nak buat keluar isi hafal ke, nak buat nota ringkas ke, nak warnakan nota-nota, mana dia isi, mana dia contoh. Tak ada usaha ke arah tu. Dengan cara baca, dapat keputusan 40. Naik sikit 45. Lepas tu turun. Last sekali dia buat kesimpulan, aku mantap pandai sejarah. Tengok keputusan aku. Cara kita tak dipelbagaikan lagi. Cara kita tak pelbagaikan lagi. Itu sebab dalam bab ayat ni, acik tekankan kepada 3 benda. Kita kena tengok. Okay? Mempelbagaikan usaha nak capai keputusan peperiksaan mesti tengok pada 3 perkara. Dan setiap benda ni acik sentuh secara khusus dalam modul acik. Yang pertama, pengurusan diri. Pengurusan diri ni mudah aja. Anak-anak tengok dari sudut pengurusan kesihatan anak-anak. Macam mana kesihatan kita melibatkan apa? Kita ambil tak masa untuk beriadah? Macam mana pemakanan kita? Adakah kita belasah makan ikut suka kita? Itu sebab ada sekolah-sekolah yang dekat peperiksaan suruh jamu makan kismis dah, minta minum susu sebagainya. Benda tu semua ada kaitan dalam usaha kita. Dia bukan hanya fokus belajar saja. Lepas tu pengurusan diri juga apa dia? Berkaitan dengan masa tidur kita. Anak-anak, masa terbaik untuk kita tidur malam ialah paling lewat pukul 11 malam. Bukan acik yang cakap. Yang ni adalah pakar-pakar. Boleh tengok antara yang bercakap. Ni buka FB. Subhanallah bihamdih. Antara yang bercakap tentang pengurusan diri, pengurusan tidur. Pengurusan tidur. Dia cerita tentang otak adalah Dr. Rizal Abu Bakar. Cari FB dia. Dia berkongsi tentang pentingnya tidur, rehat yang cukup. Orang yang tidur ataupun tidur masa yang sikit boleh bawa sampai kemudaratan, boleh bawa kepada kematian. Tetapi anak-anak hari ini, acik tak tahulah untuk sekolah menengah agama Pekan Gurun macam mana. Tapi bila masuk kata pelajar, mainlah sekolah mana pun. Tak payah sebutlah dia sekolah asrama penuh ke, sekolah agama ke, SMK ke apa. Bila main sebut kata masa tidur waktu cuti, kita jadi macam kelawak. Tidur siang, malam berjaga. Sedangkan Tuhan jadikan malam tu untuk rehat. Dan mengikut pakar-pakar pengurusan diri, pengurusan tidur ni, waktu terbaik untuk kita tidur paling lewat adalah pukul 11 malam. Siapa yang tidur pukul 11 malam, katakanlah dia tidur pukul 11 malam sampai bangun pukul 6 pagi. Kita ambil lah kata dia bangun subuh je. Dia tidur 7 jam. Daripada pukul 11 sampai pukul 6, 7 jam. Tetapi kualiti tidur dia macam 8 jam. Jangan pernah ambil kata, cik saya tidur 4 jam, cukup dah, saya tidur 3 jam. Dia hanya akan melemahkan fizikal. Bila lemah fizikal, dia akan datang kesan pada mental, pada emosi, rasa tak semangat nak study, rasa tak ada mood nak ulang kaji pelajaran. Tidur sangat penting. Itu sebab anak-anak, dalam bab mempelbagaikan usaha pengurusan diri ni, jagalah esok tidur kita. Malam ni bukan tak boleh nak bermedia sosial, nak berwhatsapp kawan apa sebagainya. Tapi kalau anak-anak ada cita-cita, ada niat nak dapat keputusan SPM 2021, STAM 2021, keputusan yang terbaik yang kita boleh buat insya-Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Antara benda kita kena jaga adalah masa tidur.
Kalau tak ada pilihan, tak boleh tidur pukul 11. Contoh paling lewat kita boleh tidur pukul 12 ke 12.30. Tapi sebab kita study ke, kita buat ulang kaji pelajaran ke, tak apa lagi. Tetapi ramai yang tak tidur malam, yang berjaga waktu malam sebab sibuk dengan telefon bimbit, sibuk dengan smartphone, sibuk dengan TV sebagainya. Sedangkan nak exam tak berapa lama je lagi. Lepas tu bagi tahu tak cukup masa. Acik pernah sekali tu ada pelajar, ada 15 minit lagi ya. Ada pelajar ni, anak-anak, Acik buka FB. Waktu tu Acik dulu antara perangai Acik suka buat kerja malam, buat kerja waktu malam sebab lepas anak-anak tidur. Anak-anak tidur. Jadi baru nak boleh tengok modul ke, nak cari video untuk program ceramah ke apa tengah malam. Kalau tidak kita buka, dia pun nak join sekali buat slide ceramah pun kan. Jadi Acik ada duduk tengah-tengah tu, sambil Acik buat kerja tu, Acik on FB. Acik on FB. Nama kata Acik on FB, on tu ruangan chatting tu. Kita nak bagi tunjuk nampak online tu kan. Nama dia nampak kata Acik online, ada peserta program Acik. Dia terus bagi, Assalamualaikum Acik. Acik pun Waalaikumsalam. Acik tak, dah pukul 12 lebih apa semua ni tak tidur lagi. Dia kata, Acik, saya nak tanya, nak minta Acik tolong saya. Saya ada satu masalah. Acik, saya rasa saya tak sempat lah Acik nak study. Saya rasa saya tak sempat lah Acik nak study. Saya tak tahulah macam mana nak pegang buku mana pun saya tak tahu. Saya rasa tak sempat ni Acik. Dia duk ulang banyak kali, duk type tu. Acik balas sikit je. Acik kata, tutup FB. Acik jawab macam tu lah. Tutup FB. Dia tu, loh, pasal apa? Loh, Acik nak suruh tutup FB. Saya buka FB ni tengok Acik online ni. Saya nak tanya Acik tolong bantu saya macam mana saya nak study ni. Saya tak tahu nak pegang buku mana ni. Lepas tu Acik kata, yalah, tutup FB. Pi lah study. Tadi kata tak sempat. Tapi buka FB sempat pula. Pi tutup FB, pi lah study. Apa masalah? Kita selalu biarkan diri kita dalam dilema. Nak tidur kan nak buat homework? Nak buat tidur, ngantuk tapi ada homework. Nak buat homework malas tapi tidur. Last ni sampai 2 jam duduk atas katil. Homework pun tak buat, tidur pun tak. Jangan pernah biarkan macam tu. Terus buat keputusan apa pilihan kita. Apa pilihan kita? Buat pilihan yang bijak. Maka kena mempelbagaikan cara. Yang pertama pengurusan diri. Yang kedua, sebenarnya ada orang kata bila sebut kata mempelbagaikan cara belajar, orang fokus cara belajar. Sebenarnya pengurusan diri yang pertama penting. Yang kedua pengurusan masa. Anak-anak pengurusan masa. Sebenarnya anak-anak, kita boleh study ni, kita study paling lama satu subjek hanyalah 1.5 jam kalau study seorang. Ni Acik bagi tip saja nah. Untuk study seorang diri, paling lama 1.5 jam untuk satu subjek. Untuk satu subjek. Kalau study yang ramai-ramai ataupun cikgu buat kelas tambahan. Ada yang kata ni, Acik, cikgu buat kelas tambahan 2 jam boleh ke 3 jam? Tak apa, cikgu buat kelas tambahan tak ada masalah. Sebab kita ada cikgu. Kalau study sendiri ni, kita cepat hilang mood. Kita hilang mood cepat. Jadi, mengikut mengikut pelajar-pelajar cemerlang yang Acik jumpa, mereka kata paling lama 1.5 jam untuk satu subjek. Kalau kita nak study 3 jam, kita boleh buat 1.5 jam, 1.5 jam. Paling singkat, ada yang tanya, Acik, paling singkat boleh tak 1/2 jam? No, paling singkat 1 jam. 1/2 jam terlalu singkat. Baru buka buku dah habis dah 1/2 jam. Lepas tu rasa seronok pula. Dah, dia paling singkat 1 jam. Tu yang Acik kata apa? Minimum 1 jam sehari kena study. Paling lama satu subjek 1.5 jam. Okey, cara nak study cara gambaran Acik sebut. Bila kita letak 1 jam atau 1.5 jam, cara study kita ialah 30 minit study, kita break 5 minit, sambung pula 30 minit, kemudian break 5 minit, sambung pula 30 minit. Kecuali kita buat set soalan-soalan lepas, kita buat latihan-latihan, boleh kita terus 1 jam atau 1.5 jam tu. Tapi kalau study yang berbentuk membaca ke, kita hafal ke, kita kena cutkan 1/2 jam. Sebab pakar ada kata-kata ataupun kajian menunjukkan fokus manusia hanyalah sekadar 20 minit hingga 30 minit saja dalam satu-satu benda. So siapa yang nak baca, siapa yang nak menghafal, 20 minit, 30 minit, break jap 5 minit. Break 5 minit tu minum air ke apa sebagainya, relax kejap, kemudian sambung balik. Jangan break 5 minit tengok TV. Dia tak jadi 5 minit, dia jadi 50 minit, dia jadi 5 jam. Jadi kita break kejap je, 5 minit. Kemudian sambung. Satu lagi, otak kita bagi tahu, hang nak tumpu 1/2 jam je dulu. 1/2 jam je dulu. Maka otak kita, kalau kita kata hang tumpu 1 jam, hang tumpu 1 jam setengah, dia rasa, lamanya. Jadi kita beritahu 1/2 jam dulu, hang tumpu. Dan 1/2 jam tu pula, ada yang kata, Acik boleh tak dalam 1/2 jam tu saya pelbagaikan. 1/2 jam pertama saya baca, 1/2 jam yang kedua saya hafal, 1/2 jam yang ketiga saya buat apa. Tak ada masalah.
Yang penting anak-anak akan tengok secara sedar tak sedar anak-anak dah study sejam setengah dah untuk satu subjek. Kalau target sejam setengah terus study tak berhenti-henti, itu kita cepat bosan. Baik, ada itu disebut pengurusan masa. Ada lagi lah, okey. Ada, setiap orang tak sama. Ada orang dia banyak fokus boleh study waktu malam. Ada orang boleh study waktu pagi. Ada orang dia tak boleh study group, dia kena study bersendiri. Tak ada masalah. Tapi pengurusan masa mesti kena betul. Baik, macam mana cara kita nak letak masa study? Jangan letak pukul berapa. Bohong je, ni bahasa Acik bohong je yang letak pukul 9 sampai pukul 10.30 nak study. Dia akan start lewat, habis tepat. Yang ni perangai dia. Dia start lewat, habis tepat. Tulis dalam jadual, cik 9 sampai 10.30. Mana ada pukul 9 malam baru duk toteh yang ni apa semua. Sedang nak start 9.30. Habis dia takkan lajak. Habis 10.30 tepat. Lepas tu dengan rasa bangga, takjub, takabur, Jumaat apa ni riak semua ada ni kat diri. Wah, aku dah study sejam setengah. Mana sejam setengah? Baru sejam tapi start 9.30. Anak-anak, study letak jam kredit. Kalau kita nak study sejarah sejam setengah, cukup sejam setengah baru berhenti. Start pukul berapa tak kisah. Start pukul berapa tak, kita letak jam kredit dah. Nanti insya-Allah akan datang mungkin pihak Cikgu Sayuti, pihak pengetua boleh panggil Acik. Nanti program face to face, Acik akan ajak pelajar-pelajar macam mana kita nak tengok subjek yang lemah ni berapa jam. Subjek yang kita dah skor berapa jam seminggu kita kena study. Dia ada cara tu, dia ada cara. Dia bukan pakai, kalau tidak kita akan rasa gelabah, banyak subjek kita tak cover sedangkan dia ada cara untuk kita buat untuk subjek-subjek ni. Baik. Yang ketiga, baru masuk sistem belajar. Baru masuk pengurusan sistem belajar. Dia mula pengurusan diri, betulkan diri kita dulu ni. Yang kedua pengurusan masa, yang ketiga pengurusan sistem belajar kita. Acik bagi contoh mudah aja. Banyak ni sistem belajar ni. Acik ada cara hafal, Acik ada cara buat nota apa semua, tapi lah buat nota tak sesuai dah. Baik, Acik nak bagi sikit je. Baca buku jangan tidur. Sikit lah cakap. Cikgu Sayuti boleh sebut lah. Baca buku jangan tidur. Baca buku bagaimanapun keadaan awak, pastikan awak duduk. Sama ada di ruang tamu ke, kat meja makan ke, kat meja study ke, kat atas katil pun awak kena duduk. Jangan tidur. Jangan guna alasan, tak apa saya suka baca buku sambil-sambil, saya nak hafal sambil-sambil. Tak. Tidur tak membantu awak untuk menguasai. Kalau tidak awak jadi baca muka surat 13, habis baca muka surat 39, tapi satu pun awak tak faham. Okey, sebab postur badan kita, kedudukan tubuh badan kita sangat penting ketika belajar. Dan bila baca buku, yang nak study 2 subjek dalam satu masa, contoh dalam malam tu dia nak study 2 subjek, ambil satu subjek dulu study, satu subjek lagi jangan bawa keluar buku tu. Simpan dulu. Sebab apa? Bila mula awak letak 2 buku, awak tak fokus dengan buku pertama atau subjek pertama, awak mula nak ambil subjek yang kedua. Okey, dia ada lagi kaedah-kaedah dia. Baik, Acik bagi satu ni tip. Tak mau bagi mengantuk waktu malam tidur, waktu malam study. Tak mau bagi tidur. Yang ni Acik dapat waktu belajar kat Mata Mahmud lagi. Daripada Dr. Fazilah Kamsah. Apa dia? Waktu study ni, katalah Acik duduk kat meja study ni. Waktu study keadaan duduk lah, tak kisahlah. Acik dulu study waktu duduk Mata Mahmud anak-anak. Kat rumah Acik pun tak ada meja study. Ada orang main cerita saya susah Acik tak ada meja study. Tak apa, meja makan ada. Cuma syarat nak study kat meja makan, jangan bagi ada makanan atas meja. Clearkan dulu. Okey? Baik. Anak-anak ambil baldi ataupun besen. Timba ataupun besen, letak ayak. Letak ayak, kemudian masukkan ais sikit. Bagi ayak tu sejuk. Waktu study, rendam kaki. Rendam kaki. Jadi, kaki sejuk, insya-Allah mata celak. Kalau sekiranya, tapi jangan letak ais ketul, tak letak ayak. Letak ais sikit je bagi ayak sejuk. Cik, rumah saya ayak telaga. Telaga 70 kaki ke bawah. Memang sejuk gila. Tak payah letak ais. Rendam saja. Rendam je. Cik, mengantuk juga cik. Kalau mengantuk juga, angkat kaki tu, pi ambil ayak tu, pi mandi. Dah mengantuk juga. Mandi terus. Kalau mengantuk lepas mandi, tidur. Maksudnya study pun tak boleh pi dah. Tapi insya-Allah. Tapi kalau buat kali pertama tiba-tiba rasa nak demam, biar esok jangan buat lagi. Sebab kadang dia nak sesuaikan dengan tubuh badan, suhu badan kita. Ada yang telefon Acik, dia kata lepas tu rasa nak demam, lepas tu lepas pada tu dia buat okey. Acik buat anak-anak, dulu study malam. Tu yang seronok study waktu malam. Bila kaki sejuk ni mata celak sikit. Mata celak. Tapi pastikan jangan bagi basuh rumah, sekali muak ligan kita. Basuh rumah habis kan. Baik. Dan yang ketiga, yang ni ketakat tu je Acik. Maksudnya Acik nak highlightkan dekat ayat 7 ni, action mempelbagaikan cara belajar. Mempelbagaikan cara belajar.
Jadi anak-anak kena cari jalan. Jangan baca buku saja. Cari jalan dengan hafal, cari jalan dengan keluarkan isi-isi penting, ingat isi-isi penting, cari jalan dengan buat latih to be. Sekarang ni masa siswa buat latihan, buat latih to be, buat set-set soalan. Jangan study dengan cara satu cara je, pelbagaikan cara. Dan ayat yang ketiga, yang terakhir, ayat 8 ni. Inilah ayat tawakal. Bila Allah bagi untuk kita usaha, Allah letak satu mind setting, setiap kesusahan, setiap kesenangan yang kita hadapi akan dimulai dengan kesusahan. Kita nak capai kesenangan, kita kena hadap kesusahan. Lepas tu Allah suruh pelbagaikan cara. Pelbagaikan cara, usaha kita pelbagai. Nak capai kesenangan tu, nak capai matlamat kita, nak capai tujuan kita, nak capai target kita, aim kita, kena pelbagaikan cara. Tapi apalah sekali Allah sebut, wa ila rabbika farqab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Ni kata akhirnya kita kena sedap. Kita boleh buat macam-macam usaha anak-anak. Boleh study tanpa henti. Maksudnya boleh study berjam-jam, tapi jangan lupa kita kena usaha jadi hamba yang Allah sayang, yang Allah kasih. Allah tak akan biarkan hamba yang dia kasih, yang dia sayang, yang dia cinta daripada tak bantu kita. Maka apa dia yang Acik nak sampaikan? Baik, Acik ambil kata Dr. Ashraf sebagai penutup. Dr. Ashraf, bila Acik tanya, apakah amalan yang nak diamalkan oleh pelajar-pelajar untuk dapat keputusan bagus, untuk menguasai subjek, nak cepat faham, Dr. Ashraf cakap simple je anak-anak. Dia kata apa? Jagalah solat. Itu saja. Jagalah solat anak-anak. Cuba tanya diri kita. Berapa ramai pelajar-pelajar peperiksaan yang buat jadikan Tuhan ni, cari Tuhan waktu periksa saja. Nak pulun semayang bagi khusyuk ni nampak waktu periksa saja. Doa lama sungguh-sungguh waktu nak dekat periksa saja. Habis-habis periksa ataupun tahun tanpa peperiksaan buat berlebih kurang. Maka Dr. Ashraf letak satu amalan yang memang kita duk buat, iaitu solat 5 waktu. Tapi apa kata dia? Jagalah solat. Orang yang jaga solat ni, orang yang utamakan Allah. Bila kita utamakan Allah, kata Dr. Ashraf, maka Allah akan utamakan kita. Maksudnya Allah akan pandang kita. Allah akan dengar doa kita. Allah akan bantu kita. Jaga solat. Solat nak jaga ni 3 benda. Yang pertama, jagalah waktu solat didirikan. Usaha solat awal waktu. Duduk di rumah. Acik ada anak, acik tahulah. Duduk di asrama, alhamdulillah. 5 waktu sehari semalam berjemaah. Tak cukup pada tu, tambah lagi dengan solat qiyamul lail, solat sunat semua. Bila balik rumah dia ada cabaran. Cabaran handset, cabaran TV. Kadang-kadang solat boleh jadi lewat. Kadang-kadang solat subuh boleh jadi lewat sebagainya. Kalau tak kejut, tak bangun. Maka anak-anak kena ada daya. Kita nak pertolongan Allah. Di sisi Allah tidak ada mustahil. Nak bagi straight A, nak bagi mumtaz sufi, mudah saja di sisi Allah. Tapi Allah nak tengok kita macam mana. Sebab Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Dia tengok kita macam mana. Apa usaha kita. Setakat mana yang kita dah buat. Dan macam mana kita dengan dia. Macam mana kita harap dekat dia. Macam mana kita jadikan dia sebagai sumber pertolongan kita. Maka Dr. Ashraf kata apa? Jagalah solat. Umpama orang yang jaga solat ni, orang yang solat awal waktu lah Dr. Ashraf kata. Umpama orang yang pergi makan kenduri. Ni falsafah sebenarnya yang Dr. Ashraf sebut ni juga pernah disebut oleh almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Berkaitan jaga solat, orang yang solat awal waktu ni. Umpama pergi makan kenduri. Katakanlah nanti ada di kalangan anak-anak dah kenal lacik dah. Dah kenal lacik lah. Panggil makan kenduri kahwin contohnya. Dan nanti 10 tahun lagi, 15 tahun insya-Allah ada jodoh pertemuan nak kahwin lah. Lepas tu panggil acik. Masa kenduri 12 sampai pukul 5. Acik pi pukul 4.45. Masih lagi dalam masa kenduri tapi lauk dah tak macam lauk pada pukul 12. Dah tinggal. Memang selalu pun acik duk pi kenduri pukul 4.45 pun kadang-kadang. Sebab apa? Dah ada program ceramah apa. Pipi tengok tak ada. Kadang-kadang dalam tray tu kuah tu kita duk tarik. Krek. Duk tarik kuah. Tengah-tengah makan, caterer duk peruntuh pula kemah. Aduh, lagi stres. Tu rasa macam sabar sat nak makan sat ni. Tapi padan lah, siapa suruh pergi lewat. Orang yang pergi pukul 12, lauk banyak. Pergi pukul 1, siap keluar teh tarik bihun sup. Apa ni, panggil apa lagi cikgu ni? Bubuk kacang. Semua banyak lagi.
Nak habaq kata orang yang solat awal waktu ni, Allah kira nak bagi saja apa yang dia minta. Allah nak tunaikan apa hajat dia dan sebagainya. Maka anak-anak ingat ayat 8 ni. Kita buat usaha segalanya, jangan pernah rasa dekat diri kita. Balik pada minta tolong Allah. Bersungguh-sungguh dan jangan jadikan Allah ni hanya sekadar untuk kita nak periksa. Dalam sepanjang hidup kita sampai kita mati, kita mesti jaga Allah. Jaga Allah, Allah jaga kita. Anak-anak, Acik nak tambah amalan yang terakhir. Dr. Ashraf kata jaga solat. Acik nak bagilah satu amalan yang Acik dapat daripada guru-guru Acik, iaitu bagi calon-calon periksa amal surah Asy-Syarhu ataupun surah Al-Insyirah ni, Alam Nasyrah ni, 7 kali setiap pagi. InsyaAllah anak-anak dipermudahkan urusan. Baca 7 kali, lepas baca 7 kali, sekejap je 7 kali surah Alam Nasyrah ataupun surah Al-Insyirah ni. Baca 7 kali, selesai baca, berdoa, Ya Allah, permudahkanlah urusan belajar aku, permudahkanlah urusan aku nak ambil periksa, Engkau rezekikan aku keputusan yang cemerlang yang nak aku hadiahkan pada mak ayah aku, nak aku hadiahkan pada guru-guru aku, dan sebagai suatu tanda bersyukurnya aku. Minta ke Allah, minta sungguh-sungguh, jangan risau. Allah akan bagi anak-anak 7 kali setiap pagi surah Asy-Syarhu disusuli dengan doa. Macam tu juga pelajar-pelajar STAM, minta Allah permudahkan. Kalau hafal tu, insya-Allah ingat sampai bila-bila. Bukan ingat lepas sampai periksa je, ingat sampai bila-bila dan dapat beramal dengan ilmu. Itu saja anak-anak secara sepintas lalu. Semua sekali kalau simposium Rizak Awal ada lebih kurang 5 ke 7 modul. Yang ni Acik share hanya satu sebahagian kecil je dalam modul yang pertama, iaitu Road to Rizak Awal, jalan nak capai Rizak Awal, iaitu berdasarkan surah Asy-Syarhu, surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 8. Maka anak-anak, kalau anak-anak ambil berapa yang Acik share tip ni pun, insya-Allah anak-anak boleh nampak akan ada perubahan, insya-Allah dengan izin Allah juga dalam pengurusan belajar anak-anak. Tak perlu banyak pun sebenarnya. Yang penting kita dapat sikit, kita beramal. Insya-Allah kita akan nampak hasilnya. Terima kasih kepada Tuan Pengetua Sekolah Menengah Agama Pekan Gurun atas peluang dan ruang yang diberikan. Alhamdulillah, insya-Allah satu hari nanti mungkin kita boleh bersua secara face to face. Terima kasih kepada sahabat, abang ataupun guru iaitu Cikgu Sayuti. Duk berurusan lama banyak kali dah duk berurusan kan. Jadi alhamdulillah masih boleh berukhuwah dalam Facebook dan sebagainya. Siapa yang nak follow Acik dalam Facebook Acik merapu-merapu walaupun nama atau ustaz ni ustaz merapu-merapu sikit ni, boleh tengok dekat Rosman Rosdi. Tengok gambar yang handsome tu kira Acik kalau tak handsome tu Facebook orang lain lah. Jadi anak-anak, itu sahaja. Terima kasih semuanya. Yang baik semuanya daripada Allah. Salah silap Acik mohon keampunan Allah dan mohon kemaafan daripada Tuan Pengetua, guru penungkanan, cikgu-cikgu, anak-anak semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi jika ada kesempatan. Yang baik daripada Allah, salah silap Acik mohon keampunan dan mohon kemaafan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi ceramah yang disampaikan oleh Acik tadi. Berkaitan dengan cemerlang peperiksaan berdasarkan surah Al-Insyirah, tip yang diberikan pelbagai yang kalau cikgu nak simpulkan terlalu banyak. Di antaranya yang pertama adalah mind setting kamu yang perlu diperbetulkan. Kita letak target, kita letak goal kita, matlamat kita. Kalau kita tadi Acik kata tadi, umpama kita ada tiang goal. Jadi di situ kita menuju. Samalah kalau kita nak panah pun, kita letak dulu buat panah tu, kita letak target kita untuk panah di situ. Samalah kita dengan kehidupan kita, memerlukan kita letak goal kita, setting kita untuk tuju kepada goal tersebut untuk capai cita-cita dan matlamat kita. Yang disebutkan oleh Acik tadi pun ada yang boleh kamu amalkan, semuanya untuk diterjemahkan untuk kamu jadikan pegangan dalam kehidupan kamu sebagai seorang pelajar, insya-Allah, untuk cemerlang dalam SPM dan juga STAM yang bakal menjelang, insya-Allah, yang tak lama lagi. Pejam celek tinggal lagi sebulan lebih sahaja. Masuk bulan 2 dah ada ujian lisan. Tu masuk bulan 3 dah peperiksaan sebenar. Jadi kamu tidak ada lagi ruang masa untuk main-main, dan insya-Allah apa saja yang dikongsikan oleh Acik nanti akan kita kamu boleh tengok kembali
dalam YouTube SMAPG. Nanti kita akan upload dalam YouTube insya-Allah untuk kita revise balik, nak ingatkan balik, nak motivasikan diri balik, dan insya-Allah satu hari nanti kalau Acik ni saya panggil banyak kali dah, macam Acik sebut tadi lah. Nak panggil hari tu Acik sakit tekak demam ganti dengan Akhi Firdaus. Fairuz, Akhi Firdaus lah, Akhi Fairuz. Ganti terpaksa. Jadi berlaku pula COVID, begitulah sebaliknya, yang pelbagai lagi. Jadi kita harapkan insya-Allah satu hari nanti kita dapat bawa Acik ke SMAPG secara bersemuka untuk kita laksanakan modul-modul yang dicadangkan insya-Allah. Jadi ucapan terima kasih daripada pihak sekolah kepada Ustaz Rosmanizam Rosdi atas perkongsian ilmu insya-Allah untuk diamalkan dan diterjemahkan oleh anak-anak pelajar kami di SMAPG, khususnya tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang bakal mendapat perasaan besar dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah SPM dan juga STAM. Dan juga tahniah daripada pihak sekolah kepada semua pelajar yang meluangkan masa, mengambil peluang untuk menimba ilmu pengetahuan pada malam ini. Tahniah. Dan itu adalah satu usaha yang baik yang dapat kamu buat dan laksanakan insya-Allah. Dan sedikit sebelum saya nak tutup, saya nak memetik kata-kata daripada Imam Asy-Syafi'i, bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan tanggung periknya kebodohan. Itu kata-kata daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi begitulah kita dalam kehidupan, kamu rasa perik, kamu rasa susah dan sebagainya. Tadi pun dah diulas panjang lebar oleh Ustaz, dan insya-Allah sebenarnya kita mampu hadapi ujian dan cabaran tersebut dengan betul kalau kita berkehendak insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih sekali lagi pada Ustaz Rosmanizam Rosdi atas perkongsian dan tip-tip yang diberikan. Dan terima kasih kepada guru-guru yang bersama, Tuan Pengetua, Penolong Kanan, dan semua yang menyertai, termasuk para waris yang ada bersama pada malam ini. Tahniah daripada kami, dan insya-Allah berjumpa lagi kita di lain masa. Dan ketiga, insya-Allah cuti nanti, kamu dah ada lagi 2 minggu cuti, manfaatkan sebaiknya. Ingat tip tadi, Acik bagi tadi, minimum 1 jam setiap hari. Mesti kamu cari ruang dan peluang. 1 jam tu yang berkualiti. Gunakan sebaik mungkin masa kamu. Ya Allah anugerahkan 24 jam sehari, kita tarik 1 jam sahaja minimum untuk kamu fokus study. Jangan tinggal terus buku kamu. Umpama kita jadi seperti kura-kura. Kita terus bergerak dan bergerak walaupun mungkin agak perlahan, tapi tetap istiqamah insya-Allah. Jadi sampai di situ saja. Saya mohon maaf atas sebarang kekhilafan, kekurangan dan juga apa saja kelemahan sepanjang saya mengendalikan program. Dan kita tutup perjumpaan kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Cikgu. Wah. Terima kasih Cikgu, terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Zainab. Masih bagus ni, lepas ni boleh jemput lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Jom rehat.